Alhamdulillah. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih MC, pengerusi majlis yang saya kira Masya Allah rasa tak boleh pandang depan, nak pandang je belah kanan tu. Ni pengacara TV ke apa ni? Subhanallah, hebat Ini tak layak jadi pengacara biasa-biasa. Dia sudah level luar biasa. Okay, jadi tahniah, teruskan memberi manfaat kepada ummah dengan pelbagai kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, asal kita khususnya sebagai orang perempuan tahu di mana kedudukan kita, insya-Allah. Itu yang pertama. Kedua, tahniah masjid yang begini indah, subhanallah. Daripada saya mula parking kereta kat depan, walaupun tersesat sedikit sebab jalan tutup tadi, subhanallah, tapi rasa macam sebab terawal daripada TV Al-Hijrah tadi, macam nak merajuk balik ajalah, tak jumpa jalan. Tapi subhanallah, bila datang jatuh cinta, rasa macam tak nak balik, tak payahlah pergi kelas petang ni, duduk sini lama-lama, masya-Allah. Jadi tahniah seluruh ahli karyahnya, tolonglah diimarahkan masjid yang indah seperti ini, subhanallah. Patutlah ada cerita, belum bagi salam lagi, boleh saya mukaddimah dengan cerita. Suami saya, Ustaz Azwan, sekarang sedang meminang lembu di Kampung Cam, Kemboja. Okey, jadi dia hantar, abang pun join live ni. Ingat tak minggu lepas abang solat Jumaat kat mana? Masjid ni lah. Dia kata masjid ni cantik gila, tu bahasa. Dan abang tengah tunduk-tunduk tengok handphone, okey. Tiba-tiba abang terpandang 2 kali nama saya yang disebut kat masjid ni. Oh gitu. Jadi tak apalah kalau tak sweet bab lain tu. Sweet bila rasa macam nak tegak kepala bila nama isteri disebut di masjid ni. Sebab dia kata orang yang buat pengumuman tu suruh orang pakat-pakat mai, minggu depan tarikh sekian-sekian ada Ustazah Muzayyanah nak datang. Dia kata abang rasa macam nak menjerit ke seluruh alam, itu isteri aku tahu. Macam gitu. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya bukan orang sini. Kenapa suami tersesat solat di sini? Bila ada kerja-kerja yang tertentu tu, dia share location solat Jumaat dekat mana, maka kita pun alhamdulillah di awal waktu menanti solat Jumaat. Sebab balik ni tak sempat ni, jadi singgah kat sini. Saya pun hantar poster sini, sama, tapi abang sampai dulu kat sini. Jadi alhamdulillah, semangat sikit ceramah ni walaupun suara tak ada. Yang ketiga, kepada seluruh pengurusan masjid, subhanallah, saya kagum kalau program muslimat biasanya jarang-jarang orang lelaki ada sama. Selalu Tuan Haji Yaakob kita je lah yang temankan sebagai cameraman. Boleh tak Ustazah saya nak buat rakaman? Boleh aja Haji, benda yang baik, masya-Allah. Okay, tapi hari ni pengerusinya turun. Semua diperkenalkan dengan imam-imam muda, tak berapa muda pun ada, masya-Allah, tabarakallah. Kemudian kita diperdengarkan dengan suara marhaban yang dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, dengan ibu-ibu kita yang saya rasa malu dengan Allah. Saya sedap-sedap sarapan nasi lemak kat dalam tu, rupanya mereka berdiri lama dah. Subhanallah kan. Inilah keindahan sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Sampai bahasanya ketak jantung lah nak bercakap dekat masjid yang hebat ni. Tapi saya adalah saya, seorang Muzayyanah Abdullah, lebih 20 tahun dah dalam kerja dakwah berceramah ni. Inilah rasanya pertama kali suara saya mirip-mirip Ella sekejap. Jadi minta ampun maaf. Kita mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat saya bagi salam. Cuba semangat sikit jawab. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah, syukur. Baru semangat sikit. Dan bila dengar MC jawab, tajuknya adalah bi'ah salihah, membentuk rumah tangga bahagia. Betul kan?
saya pun jadi confused. Macam kuliah saya petang semalam, satu kuliah untuk 1 jam dia bagi 2 tajuk. Ketika saya menerima poster ni pun saya kata dia nak bagi tajuk bi'ah solehah ke, nak bagi tajuk rumah tangga bahagia. So jarang-jarang datang, memang dia kampui semualah. Dan ibu-ibu, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, tahu tak bi'ah solehah tu apa? Sedap nama ni, nak bubuh nama cucu lah, menantu tengah mengandung ni ustazah, buh nama bi'ah solehah. Kan orang panggil makcik bi'ah tak sedap juga kan. Kita nak sebutnya subhanallah persekitaran yang baik. Persekitaran yang baik insya-Allah mampu menjemput, mengundang kemunculan rumah tangga bahagia. Bagi mereka yang sudah pun ada rumah dan tangga, inilah tajuk yang paling sesuai. Rumah je ustazah, tangga tak ada. Tapi yang tidak berumah tangga, jangan angkat handbag rasa nak balik. Sebab kita fokus kepada bi'ah solehah tu, Masya Allah. Jadi bila kita sebut kepada bi'ah solehah, takkan wujud bi'ah persekitaran muslimin muslimat dirahmati Allah tanpa adanya orang seperti kita yang mengimarahkan. Allah subhanahu wa ta'ala hantar kita ke atas muka bumi Allah ni setelah semuanya lengkap dan siap. Dunia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala indah, ada gunung ganang, ada lautan. Allah tak hantarkan kita ke dunia suruh buat gunung sendiri kan. Nak cari air, cari sungai laut sendiri. Masya Allah, Allah maha baik, maha alim, maha bijaksana. Dia siapkan dulu dunia ni, hantarkan kita ke dalamnya. Sama ketika mula-mula Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nampak macam duk guling sana, guling sini, kesunyian seorang-seorang. Lalu Allah yang maha menciptakan, Allah ciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Itulah ibu kita Siti Hawa, menjadi teman, menjadi kekasih hati. Kenapa diciptakan daripada tulang rusuk? Yang kita sukar nak faham kalau kita kenal hadis ni awal-awal sebelum kita mencapai kematangan usia. Tua-tua dah dengar hadis ni pun tak faham juga. Kalau kita tak baca syarah hadis, tak bertemu dengan guru-guru yang boleh menjelaskan kepada kita, subhanallah, dia adalah tulang yang bengkok, di bawah daripada kepala, di atas daripada kaki, yang tak beri wanita ini dijunjung sampai atas kepala. Naik lemak lagi. Semua yes, okey je, tak tutup aurat pun okey, buat apa pun okey, buatlah suka hatimu. Subhanallah, akhirnya dia berdiri pijak atas kepala seorang lelaki yang Allah memang ciptakan lelaki sebagai qawwam, pemimpin bagi orang perempuan. Tetapi bukan juga untuk dipijak-pijak, untuk diinjak-injak, untuk dizalimi. Subhanallah, untuk dilindungi. Kalau kita terlalu keras, mungkin dia akan patah. Kalau kita terlalu lembut, sukar untuk kita meluruskannya. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, ini antara simbolik yang disebutkan. Jadi bi'ah solehah bercerita tentang siapa? Tentang satu makhluk bernama manusia, yakni kita, berasal daripada keturunan Nabi Adam alaihissalam, berpasangan dengan ibu kita Siti Hawa yang berasal daripada syurga. Apakah itu syurga? Tempat lahirnya sebuah cinta. Maksud, tak akan kembali ke syurga, tak akan mendiami syurga, tak akan menetap di dalam syurga selama-lamanya kalau hati tidak punya cinta. Ni anak-anak yang cuti sekolah 13 tahun, 14 tahun, mama dengar tu, salah ke kakak ada boyfriend? Tak salah kan? Subhanallah. Kemudian yang kita rasa macam tak ada markah. Tahu markah? Tak ada buah hati lagi ni, lepas ni aku cari. Bukan gitu maksudnya. Tempat lahirnya sebuah cinta. Masya Allah, bila Nabi Adam alaihissalam berbuat satu sahaja kesalahan yang bukan datang daripada nafsu Nabi Adam, tetapi dipujuk rayu oleh sang isteri, bukan makan akan buah, tetapi mendekatinya pun tak boleh. Logik akal kita kata, pasal apa tak boleh, nak dekat je kot, duk kira sangat lah, itu pun tak boleh. Kalau perintah Allah, kita tak boleh terima dengan logik akal, kerana ia adalah wahyu. Bila
Tentang Nabi terpaling bongsu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih boleh bercerita tentang zaman Nabi Adam yang didatangi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana Nabi Muhammad tahu semua ni? Sebab adanya wahyu, itulah Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi kebiasaan Nabi bercerita tentang Adam, tentang Nabi Isa, tentang Nabi Musa, tentang siapa sahaja. Lalu orang-orang yang dah lama hidup berbanding Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata hebat Muhammad. Dia tak ada pada zaman tu, tapi kenapa dia boleh menceritakan kembali apa yang kami tahu daripada kitab-kitab yang terdahulu. Inilah wahyu. Kita hidup di tahun 2024, jangan kata Quran sudah tidak relevan, Quran sudah tidak boleh diguna pakai. Yang namanya wahyu kalamullah datang daripada Allah, ia relevan sepanjang zaman. Sampailah kita mati, yang akan bakal hidup seterusnya adalah generasi bawah kita, maka jangan pernah kata pada diri kita, kecil lagi bang budak ni, tak payah cerita pasal Quran dan hadis. Logik akal kita kata budak ni tak faham, tapi siapa yang beri faham? Allah. Jadi hari ini muslimin muslimat dirahmati Allah, kenapa masjid menerima kedatangan anak-anak kecil? Bijaksananya pihak pengurusan ada orang yang nak bimbing mereka dengan colouring book dan sebagainya. Ada tempat bermain kanak-kanak. Jadi Masya Allah, kita nak ceritakan apa? Ini pengurusan yang baik. Bila kita masuk ke tempat-tempat macam ni, cemburulah dengan keadaan hati yang sehat. Aku nak bawa kat tempat aku ni, Allah. Baik ni benda ni. Ramadan Ustazah, seronok, kami semua tak sabar nak tunggu Ramadan dekat masjid ni. Lagi saya cemburu. Rasa macam nak pindah petang ni juga datang sini. Betul ya, muslimat dirahmati Allah. Subhanallah, ini bi'ah salihah, membentuk persekitaran yang baik. Tetapi fokus kita pada hari ini adalah demi membina sebuah keluarga yang bahagia. Bila saya nampak tajuk ini petang semalam, saya pun disuruh bercakap tentangnya. Kan macam sama Jajak kata Ustazah sandar je lah rehat. Mana boleh sandar-sandar rehat-rehat? Sebab kita bukan robot. Semalam cakap benda tu sebiji, sama hari ni ulang balik, tak boleh. Okay, jadi hari ni sahabat-sahabat rezeki yang Allah letakkan daripada seorang manusia yang besar. Tadi kita berkenalan dengan orang-orang besar. Saya yang besar, sahabat rahmat Allah, tetapi terlampau sedikit ilmunya, terlampau jahil dan penuh dosa. Kita semua pendosa tanpa noktah. Pagi tadi baru saya sedar kenapa saya diberi assignment untuk memberi tajuk Syakban, gerbang kepada Ramadan. Dalam kesibukan, ya Rab, habis dah kerejap. Ingatkan besok, ingatkan lusa 1 Syakban. Rupanya hari ini 1 Syakban. Jadi bila ustaz kita sebutkan dengan kumpulan muslimat, marhaban, marhaban, memang dia meraihkan kedatangan kita sebagai tetamu, tetapi kita juga sedang meraihkan kedatangan Syakban yang dibawa oleh siapa? Segala sunnah yang diamalkan di dalamnya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Ustazah berbicara di TV Al-Hijrah tadi, semua kita nak cerita tentang malam nisfu Syakban yang lagi 2 minggu bakal kita hadapi pun sebenarnya benda simple. Tak ada pun kata malam nisfu Syakban tu sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki macam solatnya para nabi, solatnya para sahabat radhiyallahu anhum untuk engkau mengejar syurga. Tak jumpa mana-mana hadis. Ada solat-solat khusus pada malam tu, jangan tidur pada malam tu, tak ada. Kita disuruh beramal seperti biasa. Maka buah kepada istiqamah, kita tak payah menunggu waktu. Setiap malam jangan ada malam tanpa tahajud. Setiap hari jangan ada hari tanpa Al-Quran. Walaupun sedikit, gunakan segala manfaat yang Allah bagi, modal-modal yang Allah bagi secara percuma. Kita tak mampu sedekah duit, saya suri rumah je Ustazah, tak ada pendapatan tetap, tapi kita masih boleh senyum walaupun saat hati kita sedang menangis. Ini juga dipandang sebagai sedekah. Jangan tersalah senyum, jangan tersalah senyum. Kat rumah dah 3 bulan tak senyum, sampai kat masjid Pak Gad nombor 1 dapat senyuman yang paling indah. Belum jumpa imam lagi, belum jumpa AJK masjid lagi. Suami pun intai di balik tirai, 3 bulan dah tak senyum dengan aku, tapi dengan suami orang lain senyum melerit sampai telinga. Ini salah, muslimat dirahmati Allah. Jadi bila kita kata Tuhan, aku nak balik daripada pejabat, kena marah dengan bos, ada masalah dengan kawan-kawan pejabat,
Kita masuk ke dalam rumah nak bawa marah tu sama, tolong sangkut di pintu pagar rumah kita. Kan kita sakit perut ni, rasa tak mampu nak senyum, tapi sebab dalam tu ada suami, dalam tu ada anak-anak yang menunggu kita seharian. Jadilah seorang wanita yang bila tiadanya dirindui oleh sang suami, bila tiadanya seorang ibu dirindui oleh ibu, dirindui oleh anak-anak si ibu. Kerana ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di luar dijulang namanya, diangkat, dipuji, tapi baliknya dinanti oleh sang isteri dan anak-anak. Subhanallah, dirindui. Kerana orang yang super baik akhlaknya ini bukan saja diangkat, dijulang, dipuji di luar rumah, tapi bila balik ke rumah, ini suami aku yang baik, ini anak aku yang baik. Semoga kita juga menjadi isteri yang baik kepada pasangan hidup kita, ibu yang baik kepada anak-anak kita. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana untuk kita mewujudkan daripada nak marah tadi, bila kita tahu dengan ilmu mencipta bi'ah salihah dalam rumah tangga kita sendiri, kan? Boleh untuk masam, boleh untuk marah, tapi apa salah anak-anak ni? Apa salah suami ni? Kita memilih untuk qaulun ma'ruf, bercakap yang baik, maka Allah yang meletakkan cop mohor. Bercakap baik dengan usaha yang bersungguh-sungguh pun merupakan satu sedekah. Bagi seorang wanita yang bercakap baik dengan suaminya, bagi seorang ibu yang bercakap baik dengan anak-anaknya, begitulah sebaliknya anak-anak yang bercakap baik kepada ibu dan ayahnya. Qaulun ma'ruf juga dipandang sebagai sedekah. Ya Rab, betapa pentingnya ilmu. Maka muslimin muslimat dirahmati Allah, di hadapan saya ada satu buku. Buku ni saya dapat percuma. Bila kemas-kemas, ada waktu macam semalam, saya buka lah paper bag yang dapat daripada masjid sebagainya. Seingat saya ketika masjid wilayah buat satu daurah program, saya tengok lah, lamanya tak buka paper bag ni. Buka Jatuh Cinta. Subhanallah, Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri yang kita sentiasa rindui ilmunya, menulis secara percuma dan di print di bawah Jabatan Agama Islam, bahawa sahabat-sahabat dirahmati Allah disebarkan ilmu tersebut dalam tajuk buku Baiti Jannati. So jangan tanya saya nak beli kat kedai buku mana. Dia kalau Ustazah Zai sebut je buku itu, nanti lepas kuliah, Ustazah nak beli kat mana Ustazah buku ni? Kemahin semua benda nak dibeli, bacanya bila? Sekian dia maklumkan. Jadi biar saya yang tolong bacakan, okay? Biar saya yang tolong bacakan. Subhanallah, sebab saya terkesan dengan satu tajuk tips mendidik isteri. Ustazah, apa kena mengena dengan bi'ah salihah? Sabar, dengar dulu, okay? Bila tips mendidik isteri, para suami yang temankan kita datang ke kuliah hari ini, mereka mendapat ilmu. Kemudian kita yang tak ada suami, kita macam mana Ustazah? Suami kita tak ikut ni, suami pun tak ada, macam mana ni Ustazah? Jawapannya, kita didik diri kita sendiri untuk menjadi isteri yang baik. Amin. Tapi acik rasa macam tak ada, 60 tahun dah doa tak datang-datang suaminya Ustazah. Acik rasa sekarang ni macam mana? Doa lagi tak nak suami? Tak doa dah Ustazah, biar dapat syurga sudah. Yes, ini terbaik. Sebab bila kita ditempatkan di dalam syurga, pasti ada satu majlis persandingan yang indah. Jangan tanya jemputan berapa orang, okey? Sebab confirm kita disediakan alal araik, pelaminan yang indah. Duk seorang-seorang ke Ustazah? Cik kan tak ada jodoh masa kat dunia dah. Allah Maha baik, Maha kaya. Anda, saya selalu sebut di mana-mana, seorang wanita yang hidupnya ditakdirkan Allah minta jodoh tapi tak berjodoh, sampai ke akhir hayat anda tidak pernah hina, walau mungkin pernah dicaci hina oleh seluruh makhluk atas dunia. Anda mungkin ke syurga dengan ujian itu. Terus buat kebaikan. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berjodoh dengan manusia paling agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti mengharapkan zuriat, tapi Allah tangguh niat ini. Lalu bagaimana pujukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadikan seluruh anak-anak di Madinah ni wahai Aisyah adalah anak-anak kita. Muhammad adalah ayahnya, Aisyah adalah ibunya. Subhanallah. Maka Aisyah menjadi ibu yang gigih kepada seluruh anak-anak Madinah untuk memandaikan mereka. Aisyah adalah lubuk ilmu, khazanah ilmu. Lepas wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang teraba-raba dalam keraguan-raguan bertemu dengan Sayyidatuna Aisyah.
Tapi Sayyidatuna Aisyah tak pernah tunjuk pandai. Kalau orang datang, wahai Sayyidatina Aisyah, ibu kami Aisyah, kami nak tanya pasal bagaimana ni solat ketika dalam musafir, wuduknya bagaimana, kami tak boleh nak membuka khuf kami dalam musafir yang panjang. Oh, aku tak mampu nak menjelaskan tentangnya, sebab yang kerap bermusafir dengan Rasulullah adalah Sayyidina Ali. Mu pergi jumpa Sayyidina Ali, dia tengok dengan matanya sendiri macam mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersiap-siap untuk bersolat dalam musafir. Tak tunjuk terror. Kita baru belajar satu ilmu, kita rasa semua orang yang tak kita jumpa dalam majlis ilmu ni hari ni salah belaka. Ini perbuatan yang paling salah. Muslimat, kita balik membawa ilmu daripada majlis-majlis ilmu, bukan kita nak tuding jari pada suami kita. Abang tu ada, tak ada kan? Suruh pergi dengar ilmu, legilah. Tak apa-apa dia buatnya dekat handphone tu. Pok pet, pok pet, pok pet, pok pet. Tolong slow down sikit. Kalau dia cari orang lain jenuh kita, sahabat dan mata Allah, sekian dimaklumkan. Jadi saya bila sebut kalau cari orang lain kerana tak tahan dengan mulut kita pok pek, pok pek, pok pek, ada satu hamba Allah yang saya kagum bila bercerita dengan saya, subhanallah, Ustazah doakan ya, doakan madu saya sihat. Madu? Subhanallah. Gitulah, jangan sensitif sangat, relax saja sebab takut ada yang mengantuk. Doakan madu saya sihat. Dia sakit kaki, Ustazah nak solat sempurna pun tak boleh. Dulu saya tahu begitu. Bila dah makin rapat, saya kata saya tak faham kenapa dulu duduk rumah asing, sekarang dah duduk satu rumah pula. Lepas tu Ustazah kesian dekat madu tu, sebab dia tak boleh bercakap. Tak boleh bercakap. Ya, suami saya kahwin dengan perempuan tu sebab dia bisu, Ustazah. Dia tak boleh bercakap. Okey, Tuhan faham. Jadi saya cerita dekat orang-orang yang direzekikan hidupnya begitu. Mu tahu tak baiknya dia, doakan madu dia. Bolehlah Ustazah, madu tak bercakap. Kalau bercakap macam mana Ustazah? Itu kan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut ada je. Kalau kita tak sokong benda tu, kita tak setuju, macam mana nak buat bentuk bi'ah solehah? Takkan dapat, sebab bi'ah solehah bermula dengan kita. Mu ni kan madu pok pek tak boleh, madu bisu tak boleh, semua tak boleh. Sebab ia manis tetapi pahit. Orang lelaki tolong tutup telinga. Ini nasihat untuk semua kita. Jadi maksudnya muslimin muslimat dirahmati Allah, siapa kita untuk mengatakan salah, Allah tak bagi buat benda ni. Benda yang Allah bagi dalam Quran, yang Allah suruh buat dalam Quran, jangan pandai-pandai kata tak boleh. Tapi bi'ah solehah ini akan terbentuk, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bagaimana kita menerima segala takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahai para isteri atau bakal isteri, pertama disebutkan dalam buku ini, Allah membekalkan kepada lelaki kekuatan akal, rasional, tidak mudah didorong oleh perasaan. Wanita pula berjiwa sensitif, mudah tersinggung. Justru kekuatan akal jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ditambah dengan kekuatan fizikal, seorang suami boleh menjadi pendidik yang kreatif. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Kalau orang beristeri lebih dari satu, mana mungkin dia nak tunjuk adil dengan dia mengatakan sama je orang perempuan ni Ustazah, isteri pertama ke, kedua ke, ketiga, keempat, sama je. Tanya pada dia, ya Allah Ustazah, saya ingatkan sama, rupanya tak sama. Yang satu ni perangai dia begini, yang nombor dua ni begini. Sebab tu Allah kata kalau takut tak mampu berlaku adil, fawahidah, maka cukuplah untuk satu. Sebab yang satu ni pun saya tak larat nak jaga Ustazah. Subhanallah muslimat dirahmati Allah. Betul dah. Kreativiti yang macam mana lagi kita? Bukan kreativiti sebelum dihalalkan, tapi kreativiti saat halal menjadi isteri kita. Kalau kita dapat menjadi orang yang paling adil, sahabat dirahmati Allah, ia tak boleh ditimbang di mana-mana neraca ataupun mizan. Saya kata untuk isteri pertama 25%, isteri kedua 25%, ketiga 25%, yang keempat 25% kasih sayang. Tak boleh, sebab kita manusia yang takkan pernah ada sifat adil yang seperti itu. Jadi muslimat dirahmati Allah, bi'ah salihah tercipta dengan kreativiti seorang lelaki
yang punya iman dan takwa. Aku takut ni Allah, aku balik pada rumah isteri pertama yang anak besar-besar dah 5 orang. Macam mana aku nak tunjukkan kebaikan sebagai seorang ayah walaupun mungkin mereka pernah tersakiti kerana aku menduakan ibunya. Ini antara yang kadang-kadang muslimat orang reject terus. Padahal keluarga Nabi SAW tidak pernah gagal dan menjadi contoh yang terbaik kepada seluruh orang Islam. Allahu Akbar. Adakah semuanya poligami yang kita nampak sekarang ni adalah kehancuran belaka? Tidak. Yang Ustazah cerita tentang kreativiti, tapi banyaknya kreativiti seorang lelaki sebelum menikahi. Tetapi selepas, baru-baru ni saya cerita di banyak kuliah, saya sedih, bawa balik tidur pun tak lena. Kenapa yang Ustaz kata? Saya tak faham lah bang, ada orang lelaki dah 4 tahun tak nak bercakap dengan isteri dia. Sedihnya saya ternampak-nampak mata, air mata kakak tu mengadu. Apa masalahnya? Ustazah akak tak tahu. Anak-anak menantu pelik Ustazah, dia tidur kat ruang tamu, akak tidur dekat dalam bilik. Yalah dah tua-tua ni, bukan nak buat apa pun Ustazah, tapi akak nak jawab apa dengan anak menantu? Sedangkan mereka menjadi saksi. Apa salah ibu yang ayah sampai tak nak bercakap? Dah bisu kot kak, 4 tahun ke belakangan ni hiduplah bisunya Ustazah. Sebab akak dengar bila ada call, dia cerita sampai tepuk-tepuk meja ketawa. Bila dengan akak ni tak nak bercakap, sedih. Kalau tak suka, cakap tak suka Ustazah. WhatsApp pernah kak dengan bahasa-bahasa cinta, segala stiker love besar-besar tu bagi Ustazah, tapi tak ada jawapan, kosong. Subhanallah, kenapa dibiarkan begitu jiwa yang begitu menderita dan terseksa? Itukah kreativiti yang kamu nak sampaikan kepada seorang wanita? Kamu telah menjahanamkan bi'ah salihah di dalam rumah tanggamu sendiri. Kerana anak-anak akan lahir tertanya-tanya, menantu turut benci kepada pak mertua. Pasal apa buat mak mertua aku macam ni? Ini sahabat-sahabat mati Allah, kita membentuk, menjemput kehancuran dalam rumah tangga kita sendiri. Jadi para wanita, andai kita diuji begitu, tetap jemput bi'ah salihah dalam rumah tangga kita. Tak apalah, ayah panas kot tidur kat dalam. Sebut ayah panas ni, boleh tolong tutupkan aircon pula, saya punya kipas ni, minta maaf. Sejuk sungguh, hebat sungguh masjid ni. Kalau saya bawa jemaah umrah macam ni, saya tadi pun rasa sejuk Ustazah, tapi saya saja tak nak cakap. Sebab saya rasa mungkin malaikat rahmat sedang berlari-lari di keliling saya. Oh, dia kalau dekat Mekah Madinah tu malaikat rahmat je muslimat. Tapi bila datang dekat saya Berjaya ni, orang ting tong tutup pintu, bagi tahu mak tak ada. Tu sindiket tu minta sedekah tu. Mana pula baginya malaikat rahmat tu kan. Kita mudah nak bersangka baik di tempat-tempat macam tu. Subhanallah. Saya malam tadi nak pergi masjid Ustazah pukul 2 pagi, rasa macam tak boleh tidur. Pukul 2 pagi tu kan dah 7 pagi kat Malaysia. Jadi saya pun bismillahirrahmanirrahim nak pergi masjid seorang-seorang. Ramai orang lalu Ustazah, tapi peminta sedekah tu Ustazah jumpa saya seorang je. Dia kata minta 10 rial aja. Saya kata pasal apa orang lain ni semua ada, dia tak minta, aku seorang je dia minta. Saya terus keluarkan 100 rial. Malaikat kot kan Ustazah, malaikat aja. Pasal apa akak tak bagi kat saya duit 100 rial tu? Banyak lagi benda saya nak buat. Subhanallah, perasan. Bila tawaf dalam panas-panas, ya Allah Ustazah, saya rasa macam malaikat ada dengan saya masa tawaf tadi. Kenapa kak? Bila saya sujud solat sunat tawaf tu, sejuknya dahi saya atas lantai, padahal panas terik. Jangan nak perasan sangat kak, tiles dekat dataran Masjidil Haram tu memang gitu. Dia tak sama dengan tiles yang kat luar Masjidil Haram. Sekeping tu beribu harga tu kak, memang dibuat untuk sejuk. Kalau akak tak pakai stokin macam orang lelaki, insya-Allah tak melecup kaki akak. Oh ya ke, akak ingatkan akak seorang je. Itulah sebab dia rasa Allah tertinggal dekat Mekah Madinah. Faham ya muslimat? Kita kalau bawa minda yang macam tu nak wujudkan bi'ah salihah macam mana? Bila sampai Mekah Madinah, auto bi'ah salihah. Bila kita balik kat Malaysia, semuanya jadi punah. Na'udzubillah min zalik. Ya sahabat-sahabat dan mata Allah. Kedua, perasaan wanita terlalu mudah terusik dengan suasana dan sekeliling. Justru lelaki hendaklah banyak menggunakan daya fikir dan strategi. Daya fikir dan strategi macam mana? Kena terima wahai para suami di zaman ini. Suami, isteri kita isteri kita yang ada TikTok lain, yang ada Facebook lain,
yang ada Twitter, yang ada Instagram, lain hasil dia dengan mak-mak kita zaman dulu yang tak pernah ada media sosial. Jap-jap balik kerja termenung, dah pasal apa pula bini aku ni. Aku tengok balik conversation, tak ada apa aku salah cakap dalam WhatsApp ni tadi. Dia kenapa termenung? Abang, saya pelik sungguhlah, gaji abang besar lagi daripada gaji orang sebelah ni. Tapi dia masuk Facebook tadi, dia tukar sofa baru bang. Baru nak Ramadan, belum Syawal. Kalau Syawal mesti langsir semua dah baru. Lah tengok media sosial orang rupanya. Kenapa orang tu boleh? Padahal setahu dia gaji orang tu tak besar mana pun. Gaji laki kita lagi besar. Ini semua mempengaruhi. Jadi salahkah seorang lelaki, abang tak suka buat TikTok ni, Facebook tak apa. Contoh sahabat rahmat Allah, abang tak suka buat Facebook ni, subhanallah, tolong beri syarat, tolong kenali siapa rakan-rakan media sosial, kawan-kawan kita, anak-anak kita, isteri kita. Sebab apa muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau kita tak ambil cakna, kita tak ambil tahu, kita sedang merosakkan dan menggelincirkan mereka ke kancah yang Allah tak redha. Sebab di dalam rumah nampak super salehah, tetapi nafsu yang berada di dalam jiwa ni tak payah suruh orang. Kita sendiri kalau kita terlampau obses dengan kecantikan, terlampau obses dengan kehidupan rumah tangga orang lain, kita akan kata kenapa aku teruk sangat macam ni. Lalu kita komen, menjadi si tukang komen. Kau tak apalah laki romantik kan, sebab tu dapat bunga satu jambang macam tu. Aku memang tak ada lah. Macamlah kawan tu seorang yang kenal suami dia, ada 50 orang lagi yang kenal. Subhanallah, kita sedang membuka aib rumah tangga kita sendiri. Jangan seronok sangat bila kita buat satu status, tiba-tiba orang masuk dan memburukkan suasana. Bi'ah solehah tidak terbentuk walaupun dalam media sosial. Maka jangan takut untuk padam status kita yang tadi, yang menyebabkan orang bertelaga habis dalam rumah kita secara dalam talian. Faham ke tak faham? Muslimat dirahmati Allah, kita yang cari rakan macam mana yang nak menjadi kawan-kawan kita, rakan yang macam mana yang kita nak jemput. Kalau kita terpaksa unfriend dia, jangan merasa berdosa dengan alasan putus silaturahim. Dia jiran kita, tak jadi rakan media sosial kita pun, kita tetap jumpa kat surau. Petang-petang kita tetap hantar kuih. Tapi kenapa kita unfriend dia? Sebab asal buka media sosial dia tengah mencarut ke orang, tengah mengutuk orang, tengah bercerita buruk orang. Kita tak nak benda-benda yang negatif begitu. Bi'ah solehah terbentuk walaupun dengan hujung jari, dengan mata kita membaca, melihat yang baik, dengan telinga kita mendengar yang baik, dengan jari hanya klik share perkara yang memberi manfaat untuk dunia dan akhirat. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tak akan buang masa anugerah Allah yang sangat mahal. Sekali kita ketuk ni, kita kata tak apalah, boleh ketuk sekali lagi, momentum dia takkan sama. Sebab air sungai yang mengalir deras, sahabat-sahabat rahmat Allah, kita tak boleh berpatah balik. Kita tetap akan meneruskan perjalanan itu. Jadi kita akan menyesali kalau kita guna masa silam kita itu dengan perkara yang tidak baik. Kebanyakan yang ustazah jumpa hari ini, ustazah, kalaulah acik boleh muda balik, ustazah masa sihat dulu kita tak ada rasa macam ni, nak duduk lama-lama dalam masjid, nak buat benda-benda baik. Tak apa cik, benda dah lepas. Kita bukan nak jalan undur ke belakang, kita nak berlari ke hadapan, berlari menuju Allah. Jangan pernah bertangguh bila rasa ini dah datang. Allah dah bisikkan kebaikan kepada kita, jalan terus. Takut-takut kita tergelincir, tersasar daripada ihdinas siratal mustaqim, cari guru yang mursyid. Minta, wahai Allah, berikan aku hidayah seperti mana orang-orang lain yang Engkau berikan hidayah. Kan ada dalam doa kunut kita setiap pagi. Tapi sebab kita tak menjiwai, kita keluar daripada rumah, kita tak betulkan matlamat kita. Kalau aku tak balik ya Allah, yang diusung nanti adalah jenazah aku yang akan dikatup dengan kain kafan berwarna putih atas sekujur tubuh. Apa yang kita nak persembahkan kepada Allah? Sebab bila kita duduk dalam bi'ah solehah, kita belum buat baik, kita berada dalam kebaikan itu. Para saksi malaikat menyatakan kepada Allah, Allah tanya, tadi hamba-Ku ni sedang buat apa? Masa aku tengah tinggalkan dia, Allah, dia sedang duduk dalam halaqah Quran. Masa aku tengah tinggalkan dia, Allah, dia sedang duduk dalam jamaah majlis ilmu. Masa aku tinggalkan dia, Allah, dia sedang baca Quran.
Allah tak tanya pun berapa muka surat dia baca, dengung dia betul ke tidak, cukup ke tidak mad arid li sukun dia 6 harakat. Allah tak tanya. Laporan malaikat dia tengah duduk dalam majlis baca Quran, tak sampai lagi giliran dia, ya Allah, dia mati dah. Boleh berlaku tak muslimin muslimat dirahmati Allah? Ini maksud bi'ah salihah. Tuhan datangkan rasa cinta untuk aku duduk di dalam tempat-tempat yang mengundang kebaikan walaupun aku belum baik. Ya Allah, minta selalu dengan Allah, minta dengan Allah. Sebab jujur kita tak punya kekuatan, kita selalu gagal nak jadi orang baik. Dalam pada kita bercita-cita nak jadi baik, kita dimatikan oleh Allah. Takut tak mati dalam husnul khatimah. Kita minta hari-hari, berdoa dengan air mata, tapi terkadang kita gagal. Sebab sekali kita nak melangkah kepada kebaikan, 10 kali syaitan kata jangan. Dulu saya masih belajar dalam kuliah, bila hari tak ada kuliah, saya duduk di kampung Datuk Keramat, Kuala Lumpur. Subhanallah, betul lah guru-guru saya dulu di SMT Batu 38 sahabat bernam, kau ni orang KL kan, nanti kau datang KL, habis je mengaji, tak payah tunggu jadi ustazah, ajar orang-orang KL yang tak kerti mengaji ni. Lepas tu, ustaz, jangan hina-hina orang KL. Bapak saya pun orang KL, pandai je ajar anak-anak mengaji. Bukan bapak kau, ramai bapak-bapak orang lain tak pandai mengaji. Ustaz-ustaz Jawa, gitulah cakapnya. Jadi Masya Allah, sahih muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita kadang-kadang tengah belajar lagi ni, ustazah saya nak belajar mengaji sebab sepupu saya belajar mengaji dengan ustazah kan, boleh tak datang rumah saya sekian-sekian. Mana ada boleh Sherlock. You know what is Sherlock? Bahasa Jerman yang saya dapat daripada Surabaya. Ya Sherlock pak, Sherlock. Apa benda Sherlock? Rupanya share location. Kita duduk belakang Grab kan, sahabat nama tak? Share location. Ya Allah, kau orang ni semua benda nak dicantum-cantumkan. Balik Malaysia, jah Sherlock, jah share. Apa tu ustazah? Masya Allah. Sebab apa muslimin muslimat dirahmati Allah, kita nak share location macam mana zaman tu. Kat mana cik rumah, naik bas, turun bas, pergi, terketar-ketar tangan buka pintu. Acik dulu dihantar sekolah Inggeris ustazah, acik tak pandai mengaji, acik dah 7 kali buat umrah, acik menangis tengok orang baca Quran depan Kaabah, acik pun teringin juga. Walaupun sekarang acik dah duduk dekat wheelchair, acik berniat kalau acik dapat baca Quran, belajar dengan ustazah, acik nak pergi umrah sekali lagi, acik nak baca Quran depan Kaabah. Dalam hati kata, rumah tak baca Quran, kat Kaabah pula lah kau nak baca Quran. Sekian dia maklumkan. Jadi kita pun ajar sebab tak sibuk masa tu muslimin muslimat dirahmati Allah. Makin lama makin disibukkan dengan keadaan-keadaan seperti itu. Mengajar anak orang mengaji, orang dewasa mengaji. Bila orang telefon, minta maaf ya puan, saya tak dapat pergi rumah ni sebab saya sibuk dengan kuliah lagi, dengan mengajar lagi. Bila minggu depan kita cuba carikan kawan untuk sampai, puan saya dah dapat kawan dah untuk mengajar, boleh? Minggu lepas orang nak belajar, tak nak. Sekarang ni saya dah sibuk balik dah ustazah, tak payahlah datang sekali. Rasa bersalah ni Allah je yang tahu. Rupanya sekali kita dibisikkan kebaikan, jangan tangguh. Maka pelajaran yang saya dapat muslimin muslimat dirahmati Allah, sekali kita nak tu cepat-cepat. Salah aku ya Allah, aku patut bina rangkaian yang ramai. Dia nak sekali, aku tak mampu, aku kena hantarkan orang. Soal dia tak nak lagi tu bukan urusan aku dah, tapi aku rasa berdosa sebab minggu lepas nangis-nangis dia nak belajar mengaji ni. Ni minggu ni aku telefon balik, dia tak nak dah ya Allah. Sebab rupanya iblis dalam pada masa dia berusaha untuk jadi baik, iblis jauh lebih berusaha lagi. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, apa yang kita nak jemput, kita belum baik, kita harus meletakkan diri kita dalam keadaan yang baik. Jadi kalau orang berkongsi tentang rumah tangganya, diceritakan, dicanang-canangkan keluar daripada rumah tangganya sendiri, adakah itu bi'ah salihah? Tak. Maka kita nak bagi tahu kehidupan rumah tangga adalah Allah tak pernah tersilap meletakkan jodoh yang itu kepada kita 20 tahun, 30 tahun dulu. Walaupun kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Menangislah dalam sujudmu, Tuhan dulu sayang, sekarang dah tak sayang. Kenapa jadi macam ni ya Allah? Kau lembutkan hatinya. Aku tak jumpa lagi dah suami lain. Itulah ben dan benti kepada anak-anakku. Bantu aku ya Allah. Sebab Allah nak uji di mana keimanan kita, di mana sabar kita, tawakal kita, tingginya ketahanan diri kita bila mana kita betul-betul mengaku bertuhan.
Duduk dalam circle yang baik, kita nampak, ya Allah, yang tu lagi dahsyat. Kurang-kurang aku ada suami, ya Allah. Dia berdoa bertahun-tahun, Allah tak beri suami. Kurang-kurang aku ada zuriat, ya Allah. Dia berdoa bertahun-tahun, dia tak ada zuriat. Allah mendekati kita dengan pelbagai cara. Bila mana kita letakkan diri kita dalam kebaikan, pasti natijah akhirnya adalah kebaikan. Muslimat yang dirahmati Allah. Kaum wanita dibekalkan dengan 9 nafsu dan 1 akal, berbanding dengan lelaki yang diciptakan dengan hanya 1 nafsu dan 9 akal. Ni yang saya paling tak faham sekali, Ustazah. 1 nafsu mendanya, nampak perempuan tu nak, nampak perempuan ni nak, semua dia nak. Subhanallah. Saya ni je lah duduk terperuk dekat dalam rumah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kenapa ada dalam beberapa pelajaran Adam, tentang Nabi Isa, tentang Nabi Musa, tentang siapa sahaja, lalu orang-orang yang dah lama hidup berbanding Nabi SAW, dia kata hebat Muhammad, dia tak ada pada zaman tu, tapi kenapa dia boleh menceritakan kembali apa yang kami tahu daripada kitab-kitab yang terdahulu. Inilah wahyu. Kita hidup di tahun 2024, jangan kata Quran sudah tidak relevan, Quran sudah tidak boleh diguna pakai. Yang namanya wahyu kalamullah datang daripada Allah, ia relevan sepanjang zaman. Sampailah kita mati, yang akan bakal hidup seterusnya adalah generasi bawah kita. Maka jangan pernah kata pada diri kita, kecil lagi bang budak ni, tak payah cerita pasal Quran dan hadis. Logik akal kita kata budak ni tak faham, tapi siapa yang beri faham? Allah. Jadi hari ini muslimin muslimat dirahmati Allah, kenapa masjid menerima kedatangan anak-anak kecil? Bijaksananya pihak pengurusan ada orang yang nak bimbing mereka dengan colouring book dan sebagainya. Ada tempat bermain kanak-kanak. Jadi Masya Allah, kita nak ceritakan apa? Ini pengurusan yang baik. Bila kita masuk ke tempat-tempat macam ni, cemburulah dengan keadaan hati yang sehat. Aku nak bawa kat tempat aku ni, Allah. Baik ni benda ni. Ramadan Ustazah, seronok, kami semua tak sabar nak tunggu Ramadan dekat masjid ni. Lagi saya cemburu. Rasa macam nak pindah petang ni juga datang sini. Betul ya, muslimat dirahmati Allah. Subhanallah, ini bi'ah salihah, membentuk persekitaran yang baik. Tetapi fokus kita pada hari ini adalah demi membina sebuah keluarga yang bahagia. Bila saya nampak tajuk ini petang semalam, saya pun disuruh bercakap tentangnya. Kan macam sama Jajak kata, Ustazah sandar je lah rehat. Mana boleh sandar-sandar rehat-rehat? Sebab kita bukan robot. Semalam cakap benda tu sebiji, sama hari ni ulang balik, tak boleh. Okay, jadi hari ini sahabat-sahabat, rezeki yang Allah letakkan daripada seorang manusia yang besar. Tadi kita berkenalan dengan orang-orang besar. Saya yang besar, sahabat rahmati Allah, tetapi terlampau sedikit ilmunya, terlampau jahil dan penuh dosa. Kita semua pendosa tanpa noktah. Pagi tadi baru saya sedar kenapa saya diberi assignment untuk memberi tajuk Syakban, gerbang kepada Ramadan. Dalam kesibukan, ya Rab, habis dah kerejap. Ingatkan besok, ingatkan lusa 1 Syakban. Rupanya hari ini 1 Syakban. Jadi bila ustaz kita sebutkan dengan kumpulan muslimat, marhaban, marhaban, memang dia meraihkan kedatangan kita sebagai tetamu, tetapi kita juga sedang meraihkan kedatangan Syakban yang dibawa oleh siapa? Segala sunnah yang diamalkan di dalamnya oleh baginda Nabi SAW. Jadi bila Ustazah berbicara di TV Al-Hijrah tadi, semua kita nak cerita tentang malam nisfu Syakban yang lagi 2 minggu bakal kita hadapi pun sebenarnya benda simple. Tak ada pun kata malam nisfu Syakban tu sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki macam solatnya para nabi, solatnya para sahabat radhiyallahu anhum untuk engkau mengejar syurga. Tak jumpa mana-mana hadis. Ada solat-solat khusus pada malam tu, jangan tidur pada malam tu, tak ada. Kita disuruh beramal seperti biasa. Maka buah kepada istiqamah, kita tak payah menunggu waktu. Setiap malam jangan ada malam tanpa tahajud. Setiap hari jangan ada hari tanpa Al-Quran. Walaupun sedikit, gunakan segala manfaat yang Allah bagi, modal-modal yang Allah bagi secara percuma. Kita tak mampu sedekah duit, saya suri rumah je Ustazah, tak ada pendapatan tetap, tapi kita masih boleh senyum walaupun saat hati kita sedang menangis. Ini juga dipandang sebagai sedekah. Jangan tersalah senyum, jangan tersalah senyum.
kat rumah dah 3 bulan tak senyum, sampai kat masjid Pak Gad nombor 1 dapat senyuman yang paling indah. Belum jumpa imam lagi, belum jumpa AJK masjid lagi, suami pun intai di balik tirai. 3 bulan dah tak senyum dengan aku, tapi dengan suami orang lain senyum melerit sampai telinga. Ini salah muslimat dirahmati Allah. Jadi bila kita kata, Tuhan, aku nak balik daripada pejabat, kena marah dengan bos, ada masalah dengan kawan-kawan pejabat, kita masuk ke dalam rumah nak bawa marah tu sama, tolong sangkut di pintu pagar rumah kita. Kan kita sakit perit ni, rasa tak mampu nak senyum, tapi sebab dalam tu ada suami, dalam tu ada anak-anak yang menunggu kita seharian. Jadilah seorang wanita yang bila tiadanya dirindui oleh sang suami, bila tiadanya seorang ibu dirindui oleh ibu, dirindui oleh anak-anak si ibu. Kerana ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di luar dijulang namanya, diangkat, dipuji, tapi baliknya dinanti oleh sang isteri dan anak-anak. Subhanallah, dirindui. Kerana orang yang super baik akhlaknya ini bukan saja diangkat, dijulang, dipuji di luar rumah, tapi bila balik ke rumah, ini suami aku yang baik, ini anak aku yang baik. Semoga kita juga menjadi isteri yang baik kepada pasangan hidup kita, ibu yang baik kepada anak-anak kita. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana untuk kita mewujudkan daripada nak marah tadi, bila kita tahu dengan ilmu mencipta bi'ah salihah dalam rumah tangga kita sendiri, kan? Boleh untuk masam, boleh untuk marah, tapi apa salah anak-anak ni? Apa salah suami ni? Kita memilih untuk qaulun ma'ruf, bercakap yang baik, maka Allah yang meletakkan cop mohor. Bercakap baik dengan usaha yang bersungguh-sungguh pun merupakan satu sedekah. Bagi seorang wanita yang bercakap baik dengan suaminya, bagi seorang ibu yang bercakap baik dengan anak-anaknya, begitulah sebaliknya anak-anak yang bercakap baik kepada ibu dan ayahnya. Qaulun ma'ruf juga dipandang sebagai sedekah. Ya Rab, betapa pentingnya ilmu. Maka muslimin muslimat dirahmati Allah, di hadapan saya ada satu buku. Buku ni saya dapat percuma. Bila kemas-kemas, ada waktu macam semalam, saya buka lah paper bag yang dapat daripada masjid sebagainya. Seingat saya ketika masjid wilayah buat satu daurah program, saya tengok lah, lamanya tak buka paper bag ni. Buka Jatuh Cinta. Subhanallah, Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri yang kita sentiasa rindui ilmunya, menulis secara percuma dan diprint di bawah Jabatan Agama Islam, bahawa sahabat-sahabat dirahmati Allah, disebarkan ilmu tersebut dalam tajuk buku Baiti Jannati. So jangan tanya saya nak beli kat kedai buku mana. Dia kalau Ustazah Zai sebut je buku itu, nanti lepas kuliah, Ustazah nak beli kat mana Ustazah buku ni? Kemahin semua benda nak dibeli, bacanya bila? Sekian dia maklumkan. Jadi biar saya yang tolong bacakan, okay? Biar saya yang tolong bacakan. Subhanallah, sebab saya terkesan dengan satu tajuk, tips mendidik isteri. Ustazah, apa kena mengena dengan bi'ah salihah? Sabar, dengar dulu, okay? Bila tips mendidik isteri, para suami yang temankan kita datang ke kuliah hari ini, mereka mendapat ilmu. Kemudian kita yang tak ada suami, kita macam mana Ustazah? Suami kita tak ikut ni, suami pun tak ada, macam mana ni Ustazah? Jawapannya, kita didik diri kita sendiri untuk menjadi isteri yang baik. Amin. Tapi acik rasa macam tak ada, 60 tahun dah doa tak datang-datang suaminya Ustazah. Acik rasa sekarang ni macam mana? Doa lagi tak nak suami? Tak doa dah Ustazah, biar dapat syurga sudah. Yes, ini terbaik. Sebab bila kita ditempatkan di dalam syurga, pasti ada satu majlis persandingan yang indah. Jangan tanya jemputan berapa orang, okey? Sebab confirm kita disediakan alal araik, pelaminan yang indah. Duk seorang-seorang ke Ustazah? Cik kan tak ada jodoh masa kat dunia dah. Allah maha baik, maha kaya. Anda, saya selalu sebut di mana-mana, seorang wanita yang hidupnya ditakdirkan Allah minta jodoh tapi tak berjodoh, sampai ke akhir hayat Anda tidak pernah hina, walau mungkin pernah dicaci hina oleh seluruh makhluk atas dunia. Anda mungkin ke syurga dengan ujian itu. Terus buat kebaikan. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berjodoh dengan manusia paling agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pasti mengharapkan zuriat, tapi Allah tangguh niat ini. Lalu bagaimana pujukan Nabi SAW? Jadikan seluruh anak-anak di Madinah ni wahai Aisyah adalah anak-anak kita. Muhammad adalah ayahnya, Aisyah adalah ibunya. Subhanallah. Maka Aisyah menjadi ibu yang gigih kepada seluruh anak-anak Madinah untuk memandaikan mereka. Aisyah adalah lubuk ilmu, khazanah ilmu. Lepas wafatnya baginda Nabi SAW, orang yang teraba-raba dalam keraguan-raguan bertemu dengan Sayyidatuna Aisyah. Tapi Sayyidatuna Aisyah tak pernah tunjuk pandai. Kalau orang datang, wahai Sayyidatina Aisyah, ibu kami Aisyah, kami nak tanya pasal bagaimana ni solat ketika dalam musafir, wuduknya bagaimana, kami tak boleh nak membuka khuf kami dalam musafir yang panjang. Oh, aku tak mampu nak menjelaskan tentangnya, sebab yang kerap bermusafir dengan Rasulullah adalah Sayyidina Ali. Mu pergi jumpa Sayyidina Ali, dia tengok dengan matanya sendiri macam mana Muhammad SAW ketika bersiap-siap untuk bersolat dalam musafir. Tak tunjuk terror. Kita baru belajar satu ilmu, kita rasa semua orang yang tak kita jumpa dalam majlis ilmu ni hari ni salah belaka. Ini perbuatan yang paling salah. Muslimat, kita balik membawa ilmu daripada majlis-majlis ilmu, bukan kita nak tuding jari pada suami kita. Abang tu ada, tak ada kan? Suruh pergi dengar ilmu, legilah. Tak apa-apa dia buatnya dekat handphone tu. Pok pet, pok pet, pok pet, pok pet. Tolong slow down sikit. Kalau dia cari orang lain jenuh kita, sahabat dan mata Allah, sekian dimaklumkan. Jadi saya bila sebut kalau cari orang lain kerana tak tahan dengan mulut kita pok pek, pok pek, pok pek, ada satu hamba Allah yang saya kagum bila bercerita dengan saya, subhanallah, Ustazah doakan ya, doakan madu saya sihat. Madu? Subhanallah. Gitulah, jangan sensitif sangat, relax saja sebab takut ada yang mengantuk. Doakan madu saya sihat. Dia sakit kaki, Ustazah nak solat sempurna pun tak boleh. Dulu saya tahu begitu. Bila dah makin rapat, saya kata saya tak faham kenapa dulu duduk rumah asing, sekarang dah duduk satu rumah pula. Lepas tu Ustazah kesian dekat madu tu, sebab dia tak boleh bercakap. Tak boleh bercakap. Ya, suami saya kahwin dengan perempuan tu sebab dia bisu, Ustazah. Dia tak boleh bercakap. Okey, Tuhan faham. Jadi saya cerita dekat orang-orang yang direzekikan hidupnya begitu. Mu tahu tak baiknya dia, doakan madu dia. Bolehlah Ustazah, madu tak bercakap. Kalau bercakap macam mana Ustazah? Itu kan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut ada je. Kalau kita tak sokong benda tu, kita tak setuju, macam mana nak buat bentuk bi'ah solehah? Takkan dapat, sebab bi'ah solehah bermula dengan kita. Mu ni kan madu pok pek tak boleh, madu bisu tak boleh, semua tak boleh. Sebab ia manis tetapi pahit. Orang lelaki tolong tutup telinga. Ini nasihat untuk semua kita. Jadi maksudnya muslimin muslimat dirahmati Allah, siapa kita untuk mengatakan salah, Allah tak bagi buat benda ni. Benda yang Allah bagi dalam Quran, yang Allah suruh buat dalam Quran, jangan pandai-pandai kata tak boleh. Tapi bi'ah solehah ini akan terbentuk, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bagaimana kita menerima segala takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahai para isteri atau bakal isteri, pertama disebutkan dalam buku ini, Allah membekalkan kepada lelaki kekuatan akal, rasional, tidak mudah didorong oleh perasaan. Wanita pula berjiwa sensitif, mudah tersinggung. Justru kekuatan akal jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ditambah dengan kekuatan fizikal, seorang suami boleh menjadi pendidik yang kreatif. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Kalau orang beristeri lebih dari satu, mana mungkin dia nak tunjuk adil dengan dia mengatakan sama je orang perempuan ni Ustazah, isteri pertama ke, kedua ke, ketiga ke, empat, sama je. Tanya pada dia, ya Allah Ustazah, saya ingatkan sama, rupanya tak sama. Yang satu ni perangai dia begini, yang nombor dua ni begini. Sebab tu Allah kata kalau takut tak mampu berlaku adil, fawahidah, maka cukuplah untuk satu. Sebab yang satu ni pun saya tak larat nak jaga Ustazah. Subhanallah muslimat dirahmati Allah. Betul dah.
Kreativiti yang macam mana lagi kita? Bukan kreativiti sebelum dihalalkan, tapi kreativiti saat halal menjadi isteri kita. Kalau kita dapat menjadi orang yang paling adil, sahabat dirahmati Allah, ia tak boleh ditimbang di mana-mana neraca ataupun mizan. Saya kata untuk isteri pertama 25%, isteri kedua 25%, ketiga 25%, yang keempat 25% kasih sayang. Tak boleh, sebab kita manusia yang takkan pernah ada sifat adil yang seperti itu. Jadi muslimat dirahmati Allah, bi'ah salihah tercipta dengan kreativiti seorang lelaki yang punya iman dan takwa. Aku takut ni Allah, aku balik pada rumah isteri pertama yang anak besar-besar dah 5 orang. Macam mana aku nak tunjukkan kebaikan sebagai seorang ayah, walaupun mungkin mereka pernah tersakiti kerana aku menduakan ibunya. Ini antara yang kadang-kadang muslimat orang reject terus, padahal keluarga Nabi SAW tidak pernah gagal dan menjadi contoh yang terbaik kepada seluruh orang Islam. Allahu Akbar. Adakah semuanya poligami yang kita nampak sekarang ni adalah kehancuran belaka? Tidak. Yang Ustazah cerita tentang kreativiti, tapi banyaknya kreativiti seorang lelaki sebelum menikahi. Tetapi selepas, baru-baru ni saya cerita di banyak kuliah, saya sedih, bawa balik tidur pun tak lena. Kenapa yang Ustaz kata? Saya tak faham lah bang, ada orang lelaki dah 4 tahun tak nak bercakap dengan isteri dia. Sedihnya saya ternampak-nampak mata, air mata kakak tu mengadu. Apa masalahnya? Ustazah, akak tak tahu. Anak-anak menantu pelik Ustazah, dia tidur kat ruang tamu, akak tidur dekat dalam bilik. Yalah dah tua-tua ni, bukan nak buat apa pun Ustazah, tapi akak nak jawab apa dengan anak menantu? Sedangkan mereka menjadi saksi. Apa salah ibu yang ayah sampai tak nak bercakap? Dah bisu kot kak, 4 tahun ke belakangan ni hiduplah bisunya Ustazah. Sebab akak dengar bila ada call, dia cerita sampai tepuk-tepuk meja ketawa. Bila dengan akak ni tak nak bercakap, sedih. Kalau tak suka, cakap tak suka Ustazah. WhatsApp pernah kak dengan bahasa-bahasa cinta, segala stiker love besar-besar tu bagi Ustazah, tapi tak ada jawapan, kosong. Subhanallah, kenapa dibiarkan begitu jiwa yang begitu menderita dan terseksa? Itukah kreativiti yang kamu nak sampaikan kepada seorang wanita? Kamu telah menjahanamkan bi'ah salihah di dalam rumah tanggamu sendiri. Kerana anak-anak akan lahir tertanya-tanya, menantu turut benci kepada pak mertua, pasal apa buat mak mertua aku macam ni. Ini sahabat-sahabat rahmat Allah, kita membentuk, menjemput kehancuran dalam rumah tangga kita sendiri. Jadi para wanita, andai kita diuji begitu, tetap jemput bi'ah salihah dalam rumah tangga kita. Tak apalah, ayah panas kot tidur kat dalam. Sebut ayah panas ni, boleh tolong tutupkan aircon pula, saya punya kipas ni, minta maaf. Sejuk sungguh, hebat sungguh masjid ni. Kalau saya bawa jemaah umrah macam ni, saya tadi pun rasa sejuk Ustazah, tapi saya saja tak nak cakap, sebab saya rasa mungkin malaikat rahmat sedang berlari-lari di keliling saya. Oh, dia kalau dekat Mekah Madinah tu malaikat rahmat je muslimat, tapi bila datang dekat saya Berjaya ni, orang ting tong tutup pintu, bagi tahu mak tak ada, tu sindiket tu minta sedekah tu. Mana pula begini malaikat rahmat tu kan. Kita mudah nak bersangka baik di tempat-tempat macam tu. Subhanallah, saya malam tadi nak pergi masjid Ustazah pukul 2 pagi, rasa macam tak boleh tidur. Pukul 2 pagi tu kan dah 7 pagi kat Malaysia. Jadi saya pun bismillahirrahmanirrahim nak pergi masjid seorang-seorang. Ramai orang lalu Ustazah, tapi peminta sedekah tu Ustazah jumpa saya seorang je. Dia kata minta 10 rial aja. Saya kata pasal apa orang lain ni semua ada, dia tak minta, aku seorang je dia minta. Saya terus keluarkan 100 rial. Malaikat kot kan Ustazah, malaikat aja. Pasal apa akak tak bagi kat saya duit 100 rial tu? Banyak lagi benda saya nak buat. Subhanallah, perasan bila tawaf dalam panas-panas, ya Allah Ustazah, saya rasa macam malaikat ada dengan saya masa tawaf tadi. Kenapa kak? Bila saya sujud solat sunat tawaf tu, sejuknya dahi saya atas lantai, padahal panas terik. Jangan nak perasan sangat kak, tiles dekat dataran Masjidil Haram tu memang gitu, dia tak sama dengan tiles yang kat luar Masjidil Haram. Sekeping tu beribu harga tu kak, memang dibuat untuk sejuk. Kalau akak tak pakai stokin macam orang lelaki, insya-Allah tak melecup kaki akak. Oh ya ke, akak ingatkan akak seorang je. Itulah sebab dia rasa Allah tertinggal dekat Mekah Madinah. Faham ya muslimat? Kita kalau bawa minda yang macam tu nak wujudkan bi'ah salihah macam mana?
Bila sampai Mekah Madinah, auto bi'ah solehah. Bila kita balik kat Malaysia, semuanya jadi punah. Na'udzubillah min zalik. Ya, sahabat-sahabat rahmat Allah. Kedua, perasaan wanita terlalu mudah terusik dengan suasana dan sekeliling. Justru lelaki hendaklah banyak menggunakan daya fikir dan strategi. Daya fikir dan strategi macam mana? Kena terima, wahai para suami di zaman ini. Suami, isteri kita isteri kita yang ada TikTok lain, yang ada Facebook lain, yang ada Twitter, yang ada Instagram lain. Hasil dia dengan mak-mak kita zaman dulu yang tak pernah ada media sosial. Jap-jap balik kerja termenung, dah pasal apa pula bini aku ni? Aku tengok balik conversation, tak ada apa aku salah cakap dalam WhatsApp ni tadi. Dia kenapa termenung? Abang, saya pelik sungguhlah, gaji abang besar lagi daripada gaji orang sebelah ni. Tapi dia masuk Facebook tadi, dia tukar sofa baru bang. Baru nak Ramadan, belum Syawal. Kalau Syawal mesti langsir semua dah baru. Lah tengok media sosial orang rupanya. Kenapa orang tu boleh? Padahal setahu dia gaji orang tu tak besar mana pun. Gaji laki kita lagi besar. Ini semua mempengaruhi. Jadi salahkah seorang lelaki? Abang tak suka buat TikTok ni, Facebook tak apa. Contoh sahabat rahmat Allah, abang tak suka buat Facebook ni, subhanallah, tolong beri syarat, tolong kenali siapa rakan-rakan media sosial, kawan-kawan kita, anak-anak kita, isteri kita. Sebab apa muslimin muslimat dirahmati Allah? Kalau kita tak ambil cakna, kita tak ambil tahu, kita sedang merosakkan dan menggelincirkan mereka ke kancah yang Allah tak redha. Sebab di dalam rumah nampak super salehah, tetapi nafsu yang berada di dalam jiwa ni tak payah suruh orang. Kita sendiri kalau kita terlampau obses dengan kecantikan, terlampau obses dengan kehidupan rumah tangga orang lain, kita akan kata kenapa aku teruk sangat macam ni. Lalu kita komen, menjadi si tukang komen. Kau tak apalah laki romantik kan, sebab tu dapat bunga satu jambang macam tu. Aku memang tak ada lah. Macamlah kawan tu seorang yang kenal suami dia, ada 50 orang lagi yang kenal. Subhanallah, kita sedang membuka aib rumah tangga kita sendiri. Jangan seronok sangat bila kita buat satu status, tiba-tiba orang masuk dan memburukkan suasana. Bi'ah solehah tidak terbentuk walaupun dalam media sosial. Maka jangan takut untuk padam status kita yang tadi, yang menyebabkan orang bertelaga habis dalam rumah kita secara dalam talian. Faham ke tak faham? Muslimat dirahmati Allah, kita yang cari rakan macam mana yang nak menjadi kawan-kawan kita, rakan yang macam mana yang kita nak jemput. Kalau kita terpaksa unfriend dia, jangan merasa berdosa dengan alasan putus silaturahim. Dia jiran kita, tak jadi rakan media sosial kita pun, kita tetap jumpa kat surau. Petang-petang kita tetap hantar kuih. Tapi kenapa kita unfriend dia? Sebab asal buka media sosial dia tengah mencarut kat orang, tengah mengutuk orang, tengah bercerita buruk orang. Kita tak nak benda-benda yang negatif begitu. Bi'ah solehah terbentuk walaupun dengan hujung jari, dengan mata kita membaca, melihat yang baik, dengan telinga kita mendengar yang baik, dengan jari hanya klik share perkara yang memberi manfaat untuk dunia dan akhirat. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tak akan buang masa anugerah Allah yang sangat mahal. Sekali kita ketuk ni, kita kata tak apalah, boleh ketuk sekali lagi, momentum dia takkan sama. Sebab air sungai yang mengalir deras, sahabat-sahabat rahmat Allah, kita tak boleh berpatah balik. Kita tetap akan meneruskan perjalanan itu. Jadi kita akan menyesali kalau kita guna masa silam kita itu dengan perkara yang tidak baik. Kebanyakan yang ustazah jumpa hari ini, ustazah, kalaulah acik boleh muda balik, ustazah masa sihat dulu kita tak ada rasa macam ni, nak duduk lama-lama dalam masjid, nak buat benda-benda baik. Tak apa cik, benda dah lepas. Kita bukan nak jalan undur ke belakang, kita nak berlari ke hadapan, berlari menuju Allah. Jangan pernah bertangguh bila rasa ini dah datang. Allah dah bisikkan kebaikan kepada kita, jalan terus. Takut-takut kita tergelincir, tersasar daripada ihdinas siratal mustaqim, cari guru yang mursyid. Minta, wahai Allah, berikan aku hidayah seperti mana orang-orang lain yang Engkau berikan hidayah. Kan ada dalam doa kunut kita setiap pagi. Tapi sebab kita tak menjiwai,
Kita keluar daripada rumah, kita tak betulkan matlamat kita. Kalau aku tak balik ya Allah, yang diusung nanti adalah jenazah aku yang akan dikatup dengan kain kafan berwarna putih atas sekujur tubuh. Apa yang kita nak persembahkan kepada Allah? Sebab bila kita duduk dalam bi'ah solehah, kita belum buat baik, kita berada dalam kebaikan itu. Para saksi malaikat menyatakan kepada Allah, Allah tanya, tadi hamba-Ku ni sedang buat apa? Masa aku tengah tinggalkan dia, Allah, dia sedang duduk dalam halaqah Quran. Masa aku tengah tinggalkan dia, Allah, dia sedang duduk dalam jamaah majlis ilmu. Masa aku tinggalkan dia, Allah, dia sedang baca Quran. Allah tak tanya pun berapa muka surat dia baca, dengung dia betul ke tidak, cukup ke tidak mad arid li sukun dia 6 harakat. Allah tak tanya. Laporan malaikat, dia tengah duduk dalam majlis baca Quran, tak sampai lagi giliran dia ya Allah, dia mati dah. Boleh berlaku tak muslimin muslimat dirahmati Allah? Ini maksud bi'ah salihah. Tuhan datangkan rasa cinta untuk aku duduk di dalam tempat-tempat yang mengundang kebaikan walaupun aku belum baik ya Allah. Minta selalu dengan Allah, minta dengan Allah. Sebab jujur kita tak punya kekuatan, kita selalu gagal nak jadi orang baik. Dalam pada kita bercita-cita nak jadi baik, kita dimatikan oleh Allah. Takut tak mati dalam husnul khatimah. Kita minta hari-hari, berdoa dengan air mata, tapi terkadang kita gagal. Sebab sekali kita nak melangkah kepada kebaikan, 10 kali syaitan kata jangan. Dulu saya masih belajar dalam kuliah, bila hari tak ada kuliah, saya duduk di kampung Datuk Keramat, Kuala Lumpur. Subhanallah, betul lah guru-guru saya dulu di SMT Batu 38 Sabak Bernam, kau ni orang KL kan, nanti kau datang KL, habis je mengaji, tak payah tunggu jadi ustazah, ajar orang-orang KL yang tak kerti mengaji ni. Lepas tu, ustaz, jangan hina-hina orang KL. Bapak saya pun orang KL, pandai je ajar anak-anak mengaji. Bukan bapak kau, ramai bapak-bapak orang lain tak pandai mengaji. Ustaz-ustaz Jawa, gitulah cakapnya. Jadi Masya Allah, sahih muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita kadang-kadang tengah belajar lagi ni, ustazah saya nak belajar mengaji sebab sepupu saya belajar mengaji dengan ustazah kan, boleh tak datang rumah saya sekian-sekian? Mana ada boleh Sherlock. You know what is Sherlock? Bahasa Jerman yang saya dapat daripada Surabaya. Ya Sherlock pak, Sherlock. Apa benda Sherlock? Rupanya share location. Kita duduk belakang Grab kan, saya nak kata share location. Ya Allah, kau orang ni semua benda nak dicantum-cantumkan. Balik Malaysia, jah Sherlock, jah share. Apa tu ustazah? Masya Allah. Sebab apa muslimin muslimat dirahmati Allah, kita nak share location macam mana zaman tu. Kat mana cik rumah, naik bas, turun bas, pergi, terketar-ketar tangan buka pintu. Acik dulu dihantar sekolah Inggeris ustazah, acik tak pandai mengaji, acik dah 7 kali buat umrah, acik menangis tengok orang baca Quran depan Kaabah, acik pun teringin juga. Walaupun sekarang acik dah duduk dekat wheelchair, acik berniat kalau acik dapat baca Quran, belajar dengan ustazah, acik nak pergi umrah sekali lagi, acik nak baca Quran depan Kaabah. Dalam hati kata, rumah tak baca Quran, kat Kaabah pula lah kau nak baca Quran. Sekian dia maklumkan. Jadi kita pun ajar sebab tak sibuk masa tu muslimin muslimat dirahmati Allah. Makin lama makin disibukkan dengan keadaan-keadaan seperti itu. Mengajar anak orang mengaji, orang dewasa mengaji. Bila orang telefon, minta maaf ya puan, saya tak dapat pergi rumah ni sebab saya sibuk dengan kuliah lagi, dengan mengajar lagi. Bila minggu depan kita cuba carikan kawan untuk sampai, puan saya dah dapat kawan dah untuk mengajar, boleh? Minggu lepas orang nak belajar, tak nak. Sekarang ni saya dah sibuk balik dah ustazah, tak payahlah datang sekali. Rasa bersalah ni Allah je yang tahu. Rupanya sekali kita dibisikkan kebaikan, jangan tangguh. Maka pelajaran yang saya dapat muslimin muslimat dirahmati Allah, sekali kita nak tu cepat-cepat. Salah aku ya Allah, aku patut bina rangkaian yang ramai. Dia nak sekali, aku tak mampu, aku kena hantarkan orang. Soal dia tak nak lagi tu bukan urusan aku dah, tapi aku rasa berdosa sebab minggu lepas nangis-nangis dia nak belajar mengaji ni. Ni minggu ni aku telefon balik, dia tak nak dah ya Allah. Sebab rupanya iblis dalam pada masa dia berusaha untuk jadi baik, iblis jauh lebih berusaha lagi. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, apa yang kita nak jemput, kita belum baik, kita harus meletakkan diri kita dalam keadaan yang baik. Jadi kalau orang berkongsi tentang rumah tangganya, diceritakan, dicanang-canangkan keluar daripada rumah tangganya sendiri, adakah itu bi'ah salihah? Tak.
Maka kita nak bagi tahu kehidupan rumah tangga adalah Allah tak pernah tersilap meletakkan jodoh yang itu kepada kita 20 tahun 30 tahun dulu. Walaupun kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Menangislah dalam sujudmu, Tuhan dulu sayang, sekarang dah tak sayang. Kenapa jadi macam ni ya Allah? Kau lembutkan hatinya. Aku tak jumpa lagi dah suami lain. Itulah ben dan benti kepada anak-anakku. Bantu aku ya Allah. Sebab Allah nak uji di mana keimanan kita, di mana sabar kita, tawakal kita, tingginya ketahanan diri kita bila mana kita betul-betul mengaku bertuhan. Duduk dalam circle yang baik, kita nampak ya Allah yang tu lagi dahsyat. Kurang-kurang aku ada suami ya Allah. Dia berdoa bertahun-tahun Allah tak beri suami. Kurang-kurang aku ada zuriat ya Allah. Dia berdoa bertahun-tahun dia tak ada zuriat. Allah mendekati kita dengan pelbagai cara. Bila mana kita letakkan diri kita dalam kebaikan, pasti natijah akhirnya adalah kebaikan. Muslimat yang dirahmati Allah. Kaum wanita dibekalkan dengan 9 nafsu dan 1 akal, berbanding dengan lelaki yang diciptakan dengan hanya 1 nafsu dan 9 akal. Ni yang saya paling tak faham sekali Ustazah. 1 nafsu mendanya, nampak perempuan tu nak, nampak perempuan ni nak, semua dia nak. Subhanallah. Saya ni je lah duduk terperuk dekat dalam rumah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kenapa ada dalam beberapa pelajaran diberi faham wanita ni kurang agamanya? Kadang-kadang orang tanya, takkanlah Ustazah kurang agama? Ustazah kan dari kecil hafal Quran, Ustazah kan dari kecil dah khatam Quran, dah tutup aurat, puasa semua, takkan kurang agama? Kesian makcik ini, dia faham macam ni. Apa maksud kurang agama? Kalau dalam bab persaksian, seorang lelaki kena 2 orang perempuan, faham ya muslimat, baru dia valid dalam undang-undang Allah. Ini antara sebulan sekali setiap wanita ada cuti yang Allah beri cuti. Jadi kita nak kata tebal mana muka surat Quran yang kita baca, banyak mana amal soleh kita, syukur dapat suami yang tak tinggal solat. Walaupun kita kejut tahajud dia belum mau, semoga satu hari akan datang waktunya. Kerana keluarnya mencari nafkah itu dipandang Allah sebagai jihad. Keluarnya walau hanya fardu subuh kita berjaya pujuk ke masjid berjemaah, itu seperti orang menghidupkan separuh malam. Keluarnya di malam hari waktu isyak, dia terhindar daripada ciri munafik. Sebab dulu Nabi SAW nak scan orang-orang yang munafik ini adalah orang yang tak datang subuh, tak datang isyak. Tapi kalau zuhur asar, wajah mereka duduk belakang soft paling dekat dengan Nabi. Nanti kan Muhammad tak tahu yang kita mai solat. Sebab zaman tu subuh dan isyak tak ada lampu. Apa guna kita datang gelap-gelap macam ni? Muhammad bukan nampak pun kita duduk belakang dia. Ini ada dalam pemikiran kita hari ini. Kita nak orang tahu kebaikan kita, tapi adakah kita baik di sisi Allah yang Maha tahu? Innallaha alimun bizatis sudur. Muslimat, cukuplah punya takwa. Menjadi orang besar, menjadi orang kecil, wanita atau lelaki, orang kaya atau miskin, orang cantik atau hodoh, cukuplah punya takwa. Selalu tawaduk hati bila jumpa cleaner-cleaner, singgah R&R, masjid yang kerja kita rasa, alah gaji kau ni aku petik jari je boleh campak duit dekat kau. Tapi kalau dia punya takwa, dia lebih tinggi nilainya di sisi Allah. Apa yang kau nak banggakan hidup atas dunia? Diangkat, dijulang atas dunia, tapi engkau tidak punya takwa yang tinggi kepada Allah, tidak ada nilai di sisi Allah. Maka nak meletakkan hormat pada manusia lain supaya tercipta bi'ah salihah yang indah, tolong pandang orang tua. Subhanallah, syurgalah tempat makcik ni. Tak larat tua. Semalam kuliah saya Ustazah, kami ada 3 orang sebaya, 83 tahun, 84 tahun, 85 tahun. What? Drive sendiri cik datang kuliah. Ya Ustazah, doakan semoga saya sihat. Allah, muslimat dirahmati Allah, tudungnya lebih dilipat-lipat, dililit-lilit berbanding Ustazah, 85 tahun. Maknanya dia boleh keluar untuk bercantik-cantik lagi, menjaga kekemasan dirinya, betul? Dia sehat, dia boleh beribadah. Tuhan, bayangkan kalau dia dah lama beramal dalam usia 85 tahun, syurgalah tempatnya. Istiqamah sampai ke akhir hayat.
Kita nampak rakan-rakan sebaya kita, Tuhan, dia tu tak ada laki ke kat rumah. Pasal apa cuti-cuti macam ni datang majlis ilmu juga? Astaghfirullahalazim, aku ni duduk bi'ah solehah dah, tapi jahatnya hati aku ni, ya Allah. Siapa yang tahu gelora di hati ni? Hanya Allah. Lawan dengan istighfar. Ya Allah, bagusnya budak ni, mak dia bawa pergi masjid tak berlari-lari, dia duduk diam. Budak tak ada dosa ni, ya Allah. Andailah Allah tak panjangkan umur dia, syurga tempat dia, ya Allah. Pandang semua orang yang kita jumpa, kaya, miskin, tua, muda, semua nak jumpa balik dalam syurga Allah. Ini kekuatan membentuk bi'ah salihah. Orang tu datang dengan keretanya lebih besar, kita tumpang gembira, tumpang bahagia. Orang tu bawa kita ke rumahnya yang lebih besar, kita tumpang doa, ya Allah, mudah-mudahan bahagia sampai ke syurga. Takutnya ada berumah-rumah di dunia tapi muflis di akhirat, tak ada tempat tinggal kecuali dalam neraka. Jiwa yang macam ni adalah fikrah akhirat, tak ada lain. Jadi jangan mimpi nak cipta bi'ah salihah kalau kita tidak berfikiran bagaimana aku di akhirat nanti. Hari ini ada tahta, hari ini ada kedudukan, tetapi kita, sahabat-sahabat kita yang menghina diri sendiri, campakkan kepada perkara yang Allah murkai. Sebab tu saya selalu pujuk para wanita, anda janda, anda balu, anda tidak berjodoh, anda tak pernah hina di sisi Allah. Anda ibu mengandung, selepas 7 bulan, 8 bulan, perut semakin membesar, jangan hinakan diri anda dengan menunjuk-nunjukkan di hadapan orang. Sebab apa? Allah suruh jaga aurat. Jangan paparkan bentuk dada kamu bagaimana, punggung kamu bagaimana, bentuk perut kamu orang boleh baca berapa bulan. Ini bukan takat perut, pusat-pusat pun nak tunjuk kat orang. Pusat dia macam ada tenggelam bola pingpong lah pula satu. Pusat dia tu macam ada bola pingpong muncul sebiji pula kat situ. Pasal kamu yang tunjuk. Sedangkan dalam rahimmu ada amanah Allah. Allah muliakan kamu kalau kamu mati dalam rahim kamu ada anak. Kamu mati dalam keadaan kamu sakit meneran keluarkan amanah Allah. Mudah-mudahan kamu syahid, wahai wanita. Tetapi kita menghinakan diri kita sendiri. Jangan duduk dalam suasana yang orang-orang barat seronok tengok, kerana itu budaya mereka. Moden ustazah, takkan kita nak pakai telekung pula pergi pasar. Ustazah pun tak suruh pakai telekung. Ini bukan Mekah dan Madinah, tapi kita ada pakaian-pakaian yang tertentu. Sahabat-sahabat, ini antara yang saya baca daripada kata para alim ulama. Mudah-mudahan insya-Allah mendapat sedikit suntikan semangat. Tetapi bila saya belik-belik lagi buku ni, saya geram kalau tak bacakan satu nasihat daripada Ummu Hakim radhiyallahu anha. Ketika putrinya pada malam pertama perkahwinannya berkata, saya sebut macam ni pada sahabat saya Jaja tadi. Wow, ustazah ingat masa ustazah Hafizah Musa kahwinkan anak perempuannya, inilah bahasa-bahasa cinta yang dipaparkan. Ini memang kata-kata orang soleh. Jadi kita para ibu, kalau kita memahami makna, dengar elok-elok, supaya anak perempuan kita serahkan kepada orang lelaki. Mudah-mudahan lelaki beriman mampu membentuk bi'ah salihah dalam rumah tangganya. Faham ya? Pesanan yang begitu indah. Anakku, engkau akan meninggalkan suasana tempat engkau dilahirkan. Kita lahir zaman ini indah, mewah, buka-buka mata, banyak kebaikan-kebaikan yang datang. Tak sama zaman kita bergelar bayi dulu. Subhanallah, dari dalam perut lagi dah disiapkan baju biru ke baju pink. Masya Allah, kan dah disiapkan dah bantal-bantal siap tulis nama daripada baldu yang begitu indah. Maunya semua orang tak tahu, walaupun dia duduk rumah kecil pun, sebab semua ada dalam media sosial. Just klik, abang bayar. Ini bukan saya yang nak tahu, anak dalam perut yang nak. Muhung sekian dia maklumkan. Faham ya? Kemain lagi budak tu tak lahir lagi, bercakap pun tidak. Tengok dekat Facebook, wow, warna biru, anak air lelaki. Kena cakap kat bapak dia, anak pertama kot. Bapak dia tersemput-semput nak beli rokok lagi, sekian dia maklumkan. Jadi sahabat dirahmati Allah, gaduh anak pertama belum lahir, gaduh. Pasal apa? Dia mengundang kedurjanaan di dalam rumah tangganya sendiri. Engkau akan meninggalkan sarang tempat engkau dibesarkan dan berpindah ke sarang lain yang belum pernah engkau kenal.
kita dan dia dijodohkan oleh Allah daripada keluarga yang berbeza. Mula-mula kata cinta setia sampai ke akhir hayat. Pagi semalam ke bila saya nampak kan, baru 3 bulan bergelar menantu kepada mak mertua dia, rasa macam nak tinggalkan dah anak dia. Sebab mak mertua dia ni basuh beras jadi pelik kan, dia suruh ikut juga. Pesan saya, macam mana pun bila kita duduk rumah mak mertua, ikut je. Walaupun dia suruh kita lipat kain, kenapa lipat kain 4 segi ni, buatlah gulung-gulung bulat sikit. Aduh, mak mentua aku ni dah kenapa pula lipat kain kena gulung-gulung pula, mak aku tak pernah ajar. Ini rumahmu ke rumah mak mertuamu? Rumah mak mertua, ikut je. Walaupun kita gulung tak apa-apa entah mak mentua aku ni kan, ikut je. Simple. Ada tak larangan menggulung kain dalam Quran? Tak ada kan? Yang kita nak gaduh dengan dia tu benda yang bukan Allah larang. Tapi engkau satu-satunya menantu aku yang tutup-tutup aurat labuh-labuh ni pasal apa? Nak datang rumah aku, buka. Abang, saya minta maaf, saya tak boleh pergi rumah mak abang sebab saya kena cabut tudung depan ipar duai saya. Itu kan aurat saya, Allah larang. Bila Allah larang, kita cakap ini hak kita sebagai orang Islam. Kita ada Tuhan, kita kena ikut cakap Allah. Tuhan mak juga. Kita nak rahmat Allah, kenapa kita nak nafikan perintah Allah? Tapi kalau ini perintah mak mertua, mak, kalau mak saya masak nasi lemak tak bubuh halia lengkuas semua ni, kau ikut je. Kan ikut je lah. Tak suka jangan makan, depan dia buat-buat makan. Faham ya? Pasal apa pula bila mak mertua datang kita buat-buat makan kan, buat-buatlah muntah. Mengandung ke? Mengandung. Macam itulah agaknya mak, kan muslimat dirahmati Allah. Sebenarnya kita nak muntah nasi lemak ada halia tu, sekian dia maklumkan. Sebab mak kita tak ajar macam tu. Tapi salahkah kita nak ikut? Kita dah berpindah ke sarang lain. Engkau memperoleh teman hidup yang boleh biasa menemanimu. Ia menjadi berkuasa ke atas dirimu dan menjaga kehidupanmu. Tiba-tiba, dulu kita tak patut dikuasai, tapi bila ada seorang lelaki, tolong jangan salah faham wahai para wanita, semua dah tak bebas. Kita akan merasa nikmat bila sang suami menurut perintah Allah. Yang dia suruh taat, yang dia suruh buat adalah apa yang Allah perintahkan. Dan kita berhak untuk menegur dengan penuh kelembutan. Abang, ini bukan perintah Allah, saya mungkin salah. Abang buat rujukan, sebelah rumah kita ni je ada ustaz, ada imam masjid kita. Abang tanya dia, kalau betul dia kata tak apa, Allah tak larang, saya ikut perintah abang. Tapi sepanjang yang saya tahu benda ni saya tak boleh buat, walaupun abang suami saya. Muslimat yang dirahmati Allah, terkadang kita terpaksa menukar corak kehidupan kita demi untuk membentuk kebahagiaan dengan orang yang telah Allah tetapkan jodoh kita di Lauh Mahfuz. Kita tak pernah rugi apa pun sebenarnya. Oleh kerana itu, hendaklah engkau dapat menempatkan dirimu sebagai hamba sahaya. Ya Rabb, kenapa sampai sehina ini ke wanita? Bukan maksud Islam menghina wanita. Kalau kita ada seorang bibi je di rumah, kenapa kita rasa stres? Ustazah, geramnya Ustazah. Kita suruh basuh pinggan cara macam ni, dia buat cara macam tu pula. Macam mak mentua tadi lah, stres tengok kita. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah yang mengajarkan kepada kita, kalau kita menjadi hamba kepada suami kita bukan untuk dipijak-pijak, tapi kita mempunyai tuan apa sahaja kesukaannya. Sebab tu Ustazah kata jangan tiru rumah tangga orang lain. Ustazah, arwah Siti Sarah tu dia pakaikan stokin kan dekat suami dia, so what? Saya pun nak pakaikan juga, kena sepak saya Ustazah, sebab suami saya memang tak tahan geli. Dah tu yang akak tiru pasal apa, nasib baik akak tak arwah macam dia. Sekian dia maklumkan. Okey, muslimat dirahmati Allah, kita buat apa yang dia suka. Kenapa kita buat apa yang suami orang suka? Itu suami orang tu, ini suami kita. Kita hidup dengan dia berapa lama dah? Kalau kita baru kahwin dengan dia, pelajari. Sebab tu ada tempoh untuk kita mengenali siapakah keluarganya. Jangan bila dah kahwin, dah dipukul, dia hentak sampai lunyai, baru kita cari keluarga dia memang kaki pukul rupanya Ustazah. Dulu masa cinta lupa segala untuk bertabayun nak mencari siapa keluarganya. Ini proses tempoh kenal, bukan tempoh kenal dalam bertunang kita berdua-duaan berpegangan tangan, bukan.
Tapi kita cari siapa mak menakan dia. Lah, mak menakan dia ketua muslimat dekat masjid saya, ustazah. Dia selalu puji anak menakan dia tu. Tak kalah mak menakan tak kenal anak saudara dia. Subhanallah. Kita ada peluang untuk mencari sebenarnya. Anakku, perhatikanlah beberapa sifat utama yang kupesankan kepadamu, kerana hal itu akan menjadi bekal atau simpanan yang baik bagimu. Jadi ibu, bercakaplah dari hati. Anak-anak, tolonglah mengenali Allah Sang Rabbul Izzati. Takkan mungkin kita menghormati ibu ayah kita mengatasi hormat dan taatnya kita kepada Allah. Tetap nasihat Luqman Hakim kepada anaknya, Allah dulu, Rasul dulu, kemudian baru ibu dan ayah. Bagi seorang wanita bila bersuami, sudah pasti suaminya yang paling utama. Jadi hari ini menjadi pasangan kepada suami kita, tolong pimpin dan tuntun suami yang mula menderhakai ibunya setelah melampiaskan cinta kepada kita. Kerana suami kita takkan syurga kalau setelah bertemu dengan kita membuang ibu dan ayahnya. Itu tetap tanggungjawab utamanya. Jadi jangan seronok sangat kalau suami kita terlebih sweet, melupakan orang tua dan keluarganya, hanya fokus kepada kita. Subhanallah, tolong korbankan rasa. Aku wanita kedua yang dikenali selepas ibunya, wahai Allah, kenapa aku ingin merampas kasih daripada seorang anak untuk ibunya? Ini wanita salihah. Bagaimana ia terbentuk? Insya-Allah daripada ibu yang baik. Kamu mesti jadi isteri salihah. Kamu mesti ikut cakap suami. Mak saya dulu cakap, kenapa dunia hari ini rosak? Minta maaflah mak sebut, sebab ramai sangat wanita bekerja dan gajinya lebih tinggi daripada suaminya. Kata, apa hal pula salahnya mak? Kenapa macam tu mak? Sebab dulu kami ni ikut je. Takutkan Allah tu ya, takut suami tak bagi makan, takut anak-anak tak dapat susu, tunggu suami balik kerja. Suka tak suka, itulah suami kita. Hari ini muslimin muslimat dirahmati Allah, kita boleh berani jumpa mak kita. Boleh tak tukar suami lain mak? Ingatkan best sangat, rupanya tak best, baru 2 bulan. Ingat sesuka je boleh tukar suami lain. Allahu Akbar, muslimin muslimat dirahmati Allah. Ayuh para muslimat, pertama, hidupkan malam-malammu. Syakban sudah bermula hari ini. Jangan tunggu Ramadan untuk berqiyam. Tolong, solat paling kurang 2 rakaat tahajud. Kemudian kita telusuri semua fardu yang telah Allah tetapkan. Nanti dalam Ramadan, amalan sunat diberi pahala dan dipandang oleh Allah macam orang beramal amalan-amalan yang fardu. Aku buat sunat ni, tapi Allah beri ganjaran macam aku buat amalan fardu. Siapa yang cakap? Bukan kita. Kita ikut sebab semua wadahnya sudah ada. Tinggal lagi kita balik bertemu dengannya ataupun tidak. Yang kedua, muslimin muslimat dirahmati Allah, para imam-imam kita yang muktabar, tutup sekejap kitab-kitab hadis. Bila ditanya, Syekh, kita dah habis, dah khatam kitab hadis? La, hadza syahrul Quran. Ini adalah bulan Al-Quran. Bukan kita tak nak belajar hadis, pelajaran yang lain, tapi Ramadan lebihkan Quran. Jangan hanya dibaca, tapi difaham untuk minta dengan Allah kekuatan beramal akan segala isi Quran. Jadi tolong, hadirnya Ramadan didambakan oleh beriman. Malamnya kita berqiyam, saat siangnya kita bersiam. Lisan yang Allah bagi ruang untuk mampu bercakap, tolong banyakkan diam. Kalau dengan cakap, lebih kepada mengundang dosa. Syaitan diikat, muslimin muslimat dirahmati Allah, tapi nafsu yang bersarang, bermaharajalela 11 bulan kita biarkan dia merasa lazat dalam dosa. Jadi Ramadan, iblis diikat. Jelas Nabi yang bagi tahu kita, tapi pasal apa aku tetap nak buat jahat? Jawapannya, syaitan diikat. Siapa syaitan dalam bulan Ramadan? Jawab sendiri. Sekian dimaklumkan. Sebab kita biarkan dia bermaharajalela dalam diri kita selama 11 bulan. Bunuhlah kelazatan dunia dengan zikrul maut, mencintai mati. Kita rindu kesayangan-kesayangan kita yang tahun ini tak ada dalam Ramadan. Kita bangkit bersahur bersama dia di hujung meja dalam waktu berbuka puasa. Dia yang tadah tangan baca doa, sekarang dia sudah tidak ada. Pasti rindu. Kita tak boleh bawa saprah buka puasa dekat kubur dia, dia tetap tidak akan bangkit. Dan kita pasti akan menyusuli ibu-ibu yang dirahmati Allah sebelum datangnya waktu itu.
tolong giat beramal soleh, tolong bina bi'ah salihah. Takkan dapat suasana ini tanpa ilmu. Bestnya ustazah budak-budak madrasah walaupun tak berjaya bergelar al-hafiz, tapi boleh pimpin jadi imam balik rumah, tahlil apa semua boleh baca. Pasal apa? Pasal ada bi'ah salihah di madrasah, pasal ada bi'ah salihah dalam majlis ilmu, pasal ada bi'ah salihah dalam kejiranan yang mengimarahkan rumah-rumah Allah yang terhampir dengannya. Semoga kita mampu melaksanakannya. Ia takkan tercipta kalau kita kata memanglah tempat ni memang tak ada lah bi'ah salihah ustazah, sebab tak ada seorang imam pun, tak ada seorang ustazah pun kat taman rumah kami ni. Tak begitu. Kita mulakan dengan kebaikan. Satu contoh yang ustazah boleh kongsi, kawan saya beli satu rumah di satu tempat yang orang kata kau duduk Bukit Beruntung ni memang takkan untung. Anak aku tak tahu nak mengaji kat mana. Kau sekolah agama dengan kita kan, kau boleh baca Quran, siap aku letak nama kau jadual jadi imam dulu dekat asrama putri. Pasal apa kau tak buka kelas mengaji kat rumah? Dia dengar nasihat saya buka kelas mengaji. Sekarang ada tauliah boleh mengajar Quran. Anak-anak memenuhi rumahnya, anaknya soleh-solehah sebab bantu ibunya mengajar Al-Quran. Kita start, kita mulakan. Jangan tunggu jadi ustaz-ustazah kerana minta maaf sebut ustaz-ustazah saja tapi tidak ada nilai taqwa, kamu hina di sisi Allah. Tapi kita nak menjadi hamba Allah yang menjemput taqwa dengan start walaupun sikit. Dalam rumah kita akan merebak kepada kejiranan kita, merebak dalam masyarakat kita, insya-Allah akhirnya bi'ah salihah di seluruh bumi Malaysia yang kita cinta ini. Amin. Mudah-mudahan Allah redha, Allah ampunkan dosa kita, Allah kabulkan doa kita. Wa balighna Ramadan. Insya-Allah di Raudatul Jannah kita bertemu. Mudah-mudahan Allah temukan kita dalam jannah yang sebenar apabila kita pulang ke kampung akhirat kelak. Terima kasih banyak, ampun maaf. Sebenarnya tak nak berhenti lagi sebab best sangat duduk dekat masjid ni. Speaker dia pun sedap sangat. Penceramah ni macam penyanyi. Kalau speaker dia sedap, dia tak nak berhenti. Satu. Tapi sebab cahaya duha ni, dia bukan wajah yang ada nur tapi cahaya duha ni, saya pun tak tahan juga, hilang keplolesan nanti. Terima kasih sekali lagi. Salam kasih sayang kerana Allah. Jazakallahu khairan ustazah. Masya Allah, Masya Allah. Kami pun macam dah tak nak bergenjak sebab syok sangat. Betul tak? Tengok tu. Tak ada syaitan, saya memang nampak tadi. InsyaAllah tak ada yang menguap. InsyaAllah, Alhamdulillah. Baik. Jadi sekarang seperti biasa ya ustazah, boleh kita terima mungkin 2 soalan insyaAllah. Okey, satu soalan dari para muslimat dan satu lagi soalan dari para muslimin lah. Oh, okey. Alhamdulillah. Kita perkenalkan diri sedikit dan tanya soalan secara ring insya-Allah ya. Diri kan? Diri boleh? Dah. Boleh ke? Dia duduk je. Best sikit diri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya mewakili kawan-kawan, saya rasa amat bersyukur kerana dapat penceramah yang memenuhi apa yang kami rasa. Saya rasa saya dah lama nak tanya tapi tak ada peluang. Saya kagum dengan ustazah. Saya kagum dengan semua perempuan-perempuan yang datang ke masjid ni. Dan bagi saya, rumusan saya, setiap perempuan yang datang dalam majlis ni adalah perempuan yang baik-baik. Saya nak tanya mewakili sebab saya dah tua dah. Perempuan ni, walaupun dia ada ilmu agama, walaupun dia tak ada ilmu agama, bila dia jadi isteri, walau dia garang ke, popek-popek ke, tetapi satu ayat suami dia akan menjadi penawar untuk semua. Dan dia akan jadi bisa bila ada sesuatu yang akan menyedihkan dirinya. Terutama contoh seperti air pasang surut. Dalam hubungan suami isteri, dah baik macam mana pun, kemudian satu hari ada dia akan terasa sesuatu kepada suami. Waktu mana yang dia akan datang, sambil basuh pinggan pun dia akan ingat habis
apa yang tak elok, walaupun dia dah elok. Tetapi dalam masa yang sama nak jadi isteri yang solehah. Tapi apa kata ustazah? Lelaki ni dia tak pandai mengambil hati perempuan. Sama walaupun dia tinggi PhD ke, master ke, ijazah sarjana biasa ke, tetapi kenapa dia Allah jadikan macam tu? Ada yang baik, ustazah nasib baik sebab dapat ustaz. Sebab ustaz ni walaupun jahat macam mana pun dia ada basic. Kita kalau kita jadi ustazah dapat yang tak ustazah pun kadang-kadang baik sebab dia punya timbang rasa. Kadang-kadang ilmu dia sikit tapi keprihatinan tu baik. Saya nak tanya satu, lari daripada yang tadi pengenalan baru tu. Allah dah janjikan perempuan yang baik dengan lelaki yang baik. Kenapa kadang-kadang kita ni habis baik dah, tentu Allah jodohkan, ya Rabbi dapat yang tak berapa baik dan tak sama seperti yang dijanjikan dalam Al-Quran. Sekian, terima kasih. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nasib baik bicara ada noktah. Ingat tak ada noktah? Saya rindu dengan bicara almarhumah mak mertua saya, orang utara. Gitulah lebih kurang bunyi dia. Kan? Jadi kalau cakap banyak sikit tak apa, mengingatkan pada mak mertua. Subhanallah. Jadi inilah indahnya kita bersahabat, berkawan, duduk dalam bi'ah salihah yang di dalamnya ada ibu-ibu. Muslimat dirahmati Allah, jangan pernah jemu kita berkawan dengan orang yang lebih tua daripada kita. Daripada soalannya pun kita macam nampak jawapan. Bila kita berkawan dengan orang tua-tua ni, alah ustazah, untunglah jadi ustazah ni, kita pun sengih je lah, untung, amin, untung. Pasal apa untung cik? Ustazah ni agak dari kecil dah tutup aurat, dari kecil dah baca Quran dari kecil. Kalau wacik lah nampak satu rumah ada satu store, simpan pahala-pahala ustazah dalam tu, pecah dah agaknya store tu. Macam tu rupanya cara dia pandang. Tak cik, saya cemburu dengan orang macam makcik. Datang masjid saat bertongkat, wheelchair, merangkak dekat tangga masjid. Pasal apa makcik datang? Duduklah diam-diam kat rumah. Ustazah masa muda tak buat. Berarti orang tua ni bertanya dengan hati. Berarti orang tua ni datang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kerana dia tahu aku lebih dekat nak mati logik akalnya daripada engkau. Orang yang beramal saat dia ingat mati, itulah amal yang paling berkualiti. Beramal tapi rasa mati ni lambat lagi, kencing manis okey, darah tinggi tak ada, jantung pun sihat, alhamdulillah, kan? Tolong sedar diri. Kita takut kita amal hanya ikut-ikutan. Jadi ibu, Quran tak pernah silap. Allah tak pernah buat sesuatu yang sia-sia. Kenapa dulu ada ramai cerita-cerita yang saya bertunang orang lain ustazah 7 tahun, tapi tak tahulah macam mana boleh putus, kan? Last baru kenal 7 minggu je dengan lelaki ni. Inilah dia ustazah, pakcik engkau ni anak 8 orang dah tak cinta. Tak cinta cik, 8 orang. Kalau cinta kompom 18 orang. Subhanallah, cucu 38 dah ustazah, alhamdulillah. Kenapa Allah jodohkan kita dengan dia walaupun kita tak bercinta dengan dia, walaupun kita tak bertunang dengan dia satu ketika dulu? Jawapannya 70 tahun sebelum kita dilahirkan, Allah dah tuliskan dah siapa jodoh yang berada di sisi kita. Itu sudah pasti yang terbaik pada pandangan Allah. Kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Sambil basuh pinggan pun air mata jatuh ustazah, sampai hati kita tak rasa sakit sangat kalau disakiti oleh jiran sebelah rumah, oleh orang kampung ujung sana. Tapi suami sendiri sakiti kita, dia tak nampak ke kebaikan kita selama ni. Kenapa Allah tutup hati dia daripada nak say thank you pun pada saya? Sedih ustazah, saya bukan minta apa-apa, terima kasih je saya minta. Kalau makcik-makcik bercerita, takkanlah haji wedding anniversary ke-40 sekali terima kasih pun tak ada. Adalah, ada juga kan cik. Orang lain langsung tak ada pun ada cik. Subhanallah, langsung tak reti terima kasih. Pasal apa ustazah dia tak terima kasih? Pasal dia tak ada mulut cik. Bisu, kahwin orang bisu, tak ada terima kasih. Ini
Ini contoh yang muslimat dirahmati Allah. Zalim ke jodohkan kita dengan orang tu? Tak. Tetapi kita mungkin tak jadi baik tanpa suami yang begitu. Sebab Allah jumpakan kita bukan sia-sia. Allah tersilap kepilihkan Asia untuk Fir'aun, Fir'aun untuk Asia. Allah tak silap. Tapi subhanallah, benakan aku sebuah rumah di dalam syurga wahai Allah. Cukup. Allahu Akbar. Hadis pula datang, akan dibenakan sebuah istana di hujung syurga bagi orang yang patutnya boleh bertengkar untuk menegakkan kebenaran, yang memang dia di pihak benar. Aku tak salah sebagai isteri, tapi dia memilih untuk tidak bertengkar. Nabi kata dibenakan sebuah rumah di hujung syurga. Kalau kita tak ada ilmu Quran, tak ada ilmu hadis, sahabat-sahabat, tolong ibu jangan pernah sebut ustazah untunglah kahwin dengan ustaz. Kita takut dipandang. Juga cerita, ibu nak dengar ya? Ada juga cerita, ustazah, akhirnya saya dapat kahwin dengan ustaz. Kenapa akhirnya kak? Ustazah tahu kan, saya dah kahwin, cerai, semua lelaki sama je tak guna. Lelaki-lelaki sila bersabar. Yang rakam-rakam ni pun sila sabar. Dia kata, bukan saya kata. Okey, faham 3 kali kahwin bercerai. Akak memang lama berdoa tahajud tak berhenti akak nak kahwin dengan ustaz. Akhirnya dapat. Saya pun alhamdulillah kak, tahniah. Lepas 4 bulan jumpa ustazah, akak bercerai dah dengan laki akak yang ustaz tu. Kenapa pula cerai? Sama je ustazah. Ingatkan ustaz baik daripada yang lain, rupanya sama. Bang, dia cakap sama bang, sabar je lah. Siapakah yang bersalah? Kalau kita tak reti bersyukur, muslimat dirahmati Allah, kita akan dekat kepada kufur. Maka maksudnya Allah tak pernah silap. Boleh tak Allah, oh pocot mak kau tukar ayat lain lah, wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Ni salah ni sebenarnya. Sebab baik di mata kita belum tentu baik di mata Allah. Jahat di sisi kita belum tentu jahat di sisi Allah. Ya Rabb, betapa sukarnya untuk menilai kehidupan ini, sebab bukan zahir yang dipandang Allah, tetapi qalbun salim yang kita nak serahkan kepada Allah. Jadi wanita, siapapun di sisi kita, kekal menjadi wanita salihah. Sebab saya selalu sebut, cukup ada seorang wanita salihah dalam rumah. Cukup ada seorang wanita salihah. Walaupun dijodohkan dengan lelaki macam soleh, tapi bila dah bertahun-tahun kahwin tak soleh, sebab ibunya sendiri ditinggalkan. Akan ada ibu mertua yang mendatangi kita, terima kasih dulu sebelum kahwin dengan kamu anak mak tak macam ni, tapi lepas kahwin dengan kamu lebih kerap balik kampungnya, lebih hulur duit kat mak, dulu tak ingat dekat mak, mesti kamu yang ingatkan suami kamu. Subhanallah, ini keindahan. Moga-moga Allah redha pada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tolong syukuri dulu. Dan tolong ya Rabb, kalau bukan suami yang begitu, mungkin aku terlupa untuk bersyukur kepadamu, untuk mencari siapa engkau yang memberikan takdir sehingga memaksa aku untuk beriman kepada qada dan qadar. Jadi jawapannya ada dalam Quran, jawapannya ada dalam hadis. Kita tak mampu untuk korek mendalami segala tanpa guru-guru kita yang mursyid. Hadiri semua majlis ilmu, jangan pilih guru, di sana ada barakah. Muslimin muslimat, kadang-kadang ustaz tak buka soalan pun macam tadi, tapi on the way balik bawa kereta jatuh air mata. Kita PM ketua muslimat, akak tahu ke masalah saya? Tak, kenapa? Kenapa ustaz yang datang hari ni cerita macam jawab semua masalah akak? Kenapa ya? Macam tu. Sebab bila lagi kerap kita datang majlis ilmu, di situ ada jawapan. Maafkan saya ibu, saya nak jawab secara spesifik, waktunya tak sesuai. Sebab Jajah faham sangat, ustazah dah 1 jam lebih, jangan buka soalan. Ustazah tu kalau satu soalan macam satu ceramah pula jadinya. Saya tak puas kalau jawab soalan macam orang macam tu, lagi pahal kedut lagi ni. Saya nak dia dalam keadaan ceria. Jadi kepada satu soalan, jawapannya adalah 1 jam. Takut pengerusi masjid marah pula, sekejap lagi orang nak siap-siap untuk zuhur. Wallahu a'lam.